Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat datang ke kita kata sesi unboxing bersama tim AA dan juga Fabulous, insyaAllah. So hari ini kita nak ucap tahniah lah kepada rakan user kita yang baru dapat Thermomix dia latest kan, mungkin dalam minggu ni atau few days, ataupun mungkin ada yang dah kita kata dah dapat beberapa minggu tapi still nak join untuk refresh untuk dapat banyak maklumat baru hari ni. Alright, so boleh tak kita nak tahu, nak kenal sedikit sebanyak siapa yang ada hari ni? Boleh tulis dekat ruang chat your name, datang daripada mana, dan juga who is your advisor. Senang kita nak refer dan kita nak bekerjasama untuk tolong kan masing-masing. Alright, so please put in your name and dekat ruang chat, nama, dari mana, dan juga your advisor. Okay, so Alhamdulillah Shu pun dah ready. We're gonna start within lagi 1 minit je. Sementara tu masih lagi ada orang masuk. And then kalau para advisor yang join pagi ni, please remind your customer yang lama ke yang baru ke, kan, kalau dia nak join mungkin ada banyak benda baru yang mungkin dia orang boleh dapat dan belajar hari ni. Okay, so insyaAllah we're gonna pass to Shu. Shu is going to present the unboxing part for us. Boleh buka, siapa-siapa yang belum buka the Thermomix, sila buka dan angkat, keluarkan daripada kotak, plug in and then buka kat sini, kan, switch on dekat sini. Okay, so anything during the process pun, during the session, kalau siapa-siapa nak tanya, boleh tanya by dekat chat, boleh join, dan juga nak anu pun boleh. This is the santai punya session, boleh je. Cuma kalau tak ada soalan tu, maknanya kita keep on mute lah. Alright, so kita nak make sure the progress tu okay. Alright, so ready semua? So insyaAllah Shu, I pass to you. Sementara Okay. pun nak bersiap pula for the masak. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Nama saya Syuhada Syafi'i. Dah menggunakan Thermomix almost 1 year. September 11 ni insyaAllah masuk 1 year lah. After almost 2 months guna Thermomix, I enroll jadi advisor. Sebab seronok guna Thermomix and suka sharing pada orang. And waktu tu my first customer is my adik ipar. Dia seronok juga tengok guna Thermomix and dia join lah beli Thermomix. Okay, dan nak ucapkan tahniah lah kepada semua yang dapatkan Thermomix dan yang masih lagi dalam tempoh menunggu Thermomix, harap bersabar. InsyaAllah soon akan sampai. Okay, once kita unboxing Thermomix, kita akan dapat a few booklet lah. Okay, ini unboxing booklet. Pada yang dah ada Thermomix, boleh keluarkan booklet ni. Kita akan refer booklet ni sebagai rujukan pada hari ini. Dan kita akan ada manual, user manual lah. User manual ni penting lah untuk semua orang go through. Baca page by page. And another one, kita ada the basic cookbook. The basic cookbook ni pun banyak juga info. Dia bukan sahaja sekadar buku resepi, tapi dia ada juga info-info bagaimana kita nak memasak secara manual, ataupun boleh dikatakan sebagai kit kita untuk macam mana kita nak grating, chopping. Dia ada bagi info kat belakang ni. Kalau refer pada page belakang ni, sini. Dia ada bagi tahu berapa second, untuk berapa gram, berapa speed yang kita perlukan untuk chopping, meat ke, sayur ke, dan sebagainya. Dan ada lagi satu booklet, the Perfection in 7 Days. Saya tak ada, saya tercicit ke mana. Okay, buku tu pun ada juga, dia ada 7 hari punya resepi untuk kita praktiskan menggunakan Thermomix. Jadi kalau macam kita tak ada idea buku menu apa atau resepi apa kita nak masak, boleh praktikkan apa sahaja menu yang ada dalam 7 days Perfection in 7 days tu. Menu yang ada dalam booklet tu ada juga dalam Cookido sebenarnya. Okay. So untuk permulaan semua orang perlu set up lah Cookido. Mula-mula kita perlu set up dalam phone, dan register email dan juga password. Email dan juga password yang sama kita akan register key in dalam Thermomix once kita on Thermomix lah.
Okay. URL dia cookiedo.international. Bila kita masuk perlu pilih language, terpulanglah nak pilih bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke. Kemudian pilih region as a Malaysia. Lepas tu kita sign in Cookiedo. Dan jika kalau tak ada update, notification update keluar untuk nanti update software, boleh cari dekat 3 line ni. Kalau perasan dekat screen Thermomix ni ada 3 line belah kiri, kita tekan dekat situ and then kita tekan dekat setting, boleh cari new update dekat Thermomix version and update. Dekat situ bila kita tekan, jika ada update untuk Thermomix kita, dia akan suruh kita update lah. Kalau tak ada, tak adalah. Okay, tapi kebiasaannya ada juga customer yang saya unboxing sama, kadang-kadang notification untuk update software tu tak ada. Jadi cari bahagian update tu dekat bahagian setting ya. Okay. Next is bila kita unboxing, kita pastikan semua aksesori yang ada dalam booklet ni ada kita dapat. Okay, macam tadi 3 buku tadi. Basic cookbook, user manual, 7 days perfection, lepas tu dengan booklet ni lah. Okay, itu antara buku yang ada. Next is yang perlu ada simmering basket. Simmering basket ni dia akan duduk dalam bowl kita. Once kita dapat Thermomix, dia akan duduk dalam kita punya bowl. Okay, lepas locking arm ni dah terbuka, baru kita boleh bawa keluar simmering basket ni lah. Okay, simmering basket. And then kita akan dapat spatula. Lepas tu butterfly whisk, splash guide. Boleh check ya masing-masing punya unit dapat tak semua ni. Kemudian Varoma dish punya set. Okay, atas nama dia Varoma lid. Ini version lama punya saya punya dia transparent. Kalau yang baru punya dia color hitam lah. Okay. Yang ni Varoma tray. And ini adalah Varoma dish. Okay, ini semuanya set Varoma lah yang perlu ada. Dan kemudian measuring cup. Okay, measuring cup dan lid. Okay, dan juga bowl serta blade lah di dalam. Okay, ini adalah full accessory yang kita akan dapat waktu kita unboxing Thermomix kita. Okay. Setakat ini ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya teruskan ya. Kalau ada soalan boleh tulis dalam chat ataupun nak unmute untuk bertanya pun boleh. Okay. First, kita cerita sikit lah tentang penggunaan simmering basket. Simmering basket ni, kalau yang pernah tengok demo, kita boleh masak nasi dalam ni, kita boleh kukus pulut, kita boleh kukus macam-macam lah. Sayuran ataupun haiwan, ayam, ikan dan sebagainya. Dan juga dia boleh digunakan sebagai penapis. Kalau tengok demo buat lemonade, kita jadikan ini sebagai penapis. Kita letakkan dalam simmering basket dan kita tuangkan. Kita tuangkan macam ni. Okay. Kalau pada yang tak pernah tengok demo, ini caranya. Kalau tengok resepi lemonade, kalau dia suruh letak simmering basket inside the bowl, it is as a strainer. Okay. Untuk untuk penapis. Okay. Dan juga, katakan kita masak nasi ataupun pulut ataupun kita putus apa-apa sahaja dalam simmering basket, bila panas, kita tak boleh touch directly dan angkat, betul? Okay, caranya kita gunakan ni spatula, dia ada hook kat belakang ni. Dan design simmering basket dia ada lubang dekat belakang ni. Nampak tak lubang dekat belakang ni? Kita hookkan dia. Sekejap lagi. Kalau tu ada kalau macam minggu sebelum ni kita buat multi-layer cooking punya demo, hari ni kita akan buat 1 pot meal. Jadi tak adalah guna simmering basket, kita akan masak nasi direct dalam bowl. Okay, kita hookkan dia. Kita boleh angkat. Tak jatuh, insya-Allah tak jatuh. Okay, kita angkat dan kita boleh placekan dengan selamat lah. Okay, itu tentang simmering basket. Okay, butterfly whisk. Butterfly whisk ni biasanya digunakan untuk beat telur ataupun krim, ataupun digunakan untuk masak kuih tiaw atau masak nasi goreng. Boleh refer dekat dalam Cookiedo lah bagaimana cara penggunaannya. Okay, cara nak letakkan butterfly whisk ni dia ada cara. Mungkin ada user lama yang tak tahu. Okay, dan user baru kena take note juga. Video untuk letakkan butterfly whisk ni ada. Kita akan sharekan dalam grup. Okay, cuma saya nak tunjuk di sini macam mana nak placekan butterfly whisk adalah kita cari the highest blade. Kalau tengok design blade ni, dia ada gang yang tinggi, satu lagi gang yang di bawah. Nampak tak? So kita cari the highest blade. Dua blade yang tinggi, kita cari bahagian yang blunt. Okay, kalau perasan mixing blade ni atau mixing knife ataupun blade ni, dia ada 2 bahagian. Satu yang tajam, satu yang tumpul ataupun blunt. Jadi kita letakkan butterfly whisk dekat bahagian blunt.
cari highest blade and then cari bahagian blunt. Jadi kita letakkan. Jadi butterfly whisk akan berada dekat sebelah yang blunt. Belah sini dia blunt and then belah sini pun dia bahagian blunt. Okay, pastikan dia letak elok-elok, dia insyaAllah takkan tertanggal lah. Okay. Itu untuk butterfly whisk. Dan kalau kita guna masakkan secara manual, butterfly whisk ni tak boleh melebihi speed 4. Okay. Tapi kalau dalam cookie dough, kita ikut saja arahan. Memang takkan melebihi speed 4. Sebab apa? Tak boleh melebihi speed 4. Kalau melebihi speed 4, dia akan cabut lah. Dia akan berpusing terlalu laju. Okay, next is splash guard. Dan macam mana nak letak splash guard ni? Biasanya splash guard ni dia letakkan di atas lid. Untuk memasak menggunakan high temperature mode. Contoh high temperature mode di dalam cookie dough. High temperature mode ni hanya boleh digunakan melalui cookie dough sahaja. We cannot set high temperature mode yang melebihi varoma punya suhu melalui manual lah. Kita tak boleh set kat sini. Jadi apa-apa sahaja resepi yang menggunakan high temperature mode, maksudnya goreng bawang, goreng ikan bilis, goreng kacang, dan juga ada high temperature mode yang gunakan untuk masak udang, masak daging. Semua tu kita perlu gunakan cookie dough lah. Dia akses sahaja high temperature mode, dia akan keluar. Okay. Biasanya ni digunakan untuk bila kita guna high temperature mode, kita letak sahaja atas lid macam ni. Then dia akan lock sekali dengan lid dan splash guard ni. Okay. Next, splash guard. Next is sebenarnya masking pun tadi. Maximum speed dia adalah speed 4. Kalau kita menggunakan spring masking untuk memasak, maximum speed 4 sahaja. Okay, next is varoma. Varoma dish. Ya, varoma dish ni tempat dia di seluruh. Okay, dia gunakan untuk kukus lah. Biasaannya kukus nasi, kukus pulut haiwan dan sayuran lah. Okay, dan even kalau kita nak preheat lauk pun, kita boleh letakkan bekas berkaca atau bekas yang tahan panas dalam varoma dish dan kita tutup, set to varoma. Okay, ini pun adalah salah satu cara lah untuk preheat lauk. Okay, dan cara kita nak buka bila panas, okay, dinasihatkan jangan letak thermomix atas ni kabinet. Okay, bila kita gunakan varoma, vapor akan keluar. Bila vapor keluar, wap air tu boleh merosakkan kabinet anda lah. Okay, jadi avoid lah dia kawasan yang lapang lah di atas ni. Okay, bila kita masak menggunakan varoma dish, cara membukanya ke arah kita supaya vapor yang panas keluar ke sana, ya, keluar ke atas. Ini juga varoma tray juga boleh dijadikan sebagai tray lah. Maksudnya bila kita angkat makanan kita yang panas, kita boleh alas dia. Okay, kita angkat ni, kita alaskan dia. So air yang menitik akan bertakung dekat sini lah. Okay. Dan bila penggunaan varoma dish ni, pastikan 20% hole ni tidak tertutup. Supaya bagi ruang uap naik ke atas. Begitu juga dengan kat bahagian varoma dish ni. Pastikan 20% lubang tidak ditutup lah. Kalau kita tutup sepenuhnya, nanti itu yang jadi kes bila pulut tak masak-masak, pulut tak lembut-lembut sebab kita tutup semua ruang. Udara tak boleh nak naik ke atas. Okay? Ada sebarang persoalan? Okay, kalau tak ada, kita teruskan. Okay. Next, kita tengok macam mana nak buka base. Okay, untuk permulaan, bila kita memix baru ni, base ni akan ketat sedikit untuk kita buka. Tapi lama-kelamaan dia akan semakin smooth. Okay? Ada beberapa cara untuk buka. Satu kaedah, boleh peluk dan juga boleh pulaskan ke bawah dia. Tapi saya lebih suka cara letakkan jari anda di bawah. Okay? Nampak tak 3 segi ni? Sign tunjuk kepanasan ni lah. Kepanasan ni. Jadi kita tolakkan base ni. Tolakkan dia ke arah segitiga tu. Dan dia akan terbuka. Untuk permulaan dia akan ketat sikit. Jadi kena perlukan tenaga ekstra sikit. Okay? Tapi kalau katakanlah ketat, tak boleh tolak dengan tangan macam ni, then you have to peluk lah. Sebab ada orang yang bila peluk tu dia tenaga lebih ekstra untuk buka. Okay? Ini kita pisahkan dia. Dapat bawa keluar blade. Okay? Sama juga bila kita nak pasang balik. Kita letak dulu base dia dengan bowl. And then we put the mixing blade, mixing knife. Kita pulaskan. Pastikan bentuk 3 segi ni, benda longkang macam ni, mesti ada dekat 3 segi tu, kita tolak masuk ke handle. Sama juga, cara buka dan cara tutup metodnya sama. Ada juga dalam video unboxing. Okay? Dan cara nak meletakkan bowl dekat base,
pastikan kita letak dari atas ke bawah. Okay? Jangan kita bang dia punya locking arm ni. Jangan kita bang kat dia punya base plate ni. Boleh merosakkan dia lah. Boleh retak. Tapi retak dia biasanya retak kat dalam. Takkan retak kat luar. Yang mengganggu function Thermomix. Cuma buruk lah nanti. Tak cantik lah di mata kita tengoknya. Okay. Okay, tentang Thermomix lagi. Kalau kita nak bawa ke Hulu Hilir, kita nak bawa kadang kita daripada sini nak alih ke tempat lain ataupun nak bersihkan bawah dia, kita angkat. Okay, kita angkat. Jangan seret dia, kita jangan drag dia. Sebab apa? Bawah ni dia ada 3 knot hitam tu, dia ada 3 sensor pemberat. Okay, kalau sensor tu rosak, kita punya scale akan lari lah. Jadi untuk jaga scale ni, sensor ni kita perlu angkat setiap kali kita nak gunakan. Dan juga pastikan wire cord ni ditarik sehingga ada marker color, tanda color merah. Okay. Dan kalau boleh kita plug point kita direct lah terus yang ke utama. Okay. Faham jelas? Ada apa-apa soalan? Okay. Kalau tak ada, saya terus kepada next page lah. Bawah mesin boleh alas apa-apa ke? We are not recommending that lah. Okay, bagi dia direct je dekat on the flat surface. Kita memang tak suggest alas sebab dia akan ganggu the weighing scale tu juga, dan dia boleh, kalau lah kita kata alas kita tu jenis bergerak-bergerak, dia boleh bergerak bila mana masa kneading kan. Masa kneading tu memang boleh gerak. Betul. Alright, so thank you for yang jawab juga, Keshu. Okay. So macam tu lah, macam Fi sebut, jangan letak dekat tempat yang beralas. Kita nak pastikan tempat kita letak adalah yang flat, yang rata, dan juga jangan letak di tepi-tepi sebab setiap proses masakan kita boleh tinggalkan Thermomix selamat insyaAllah, kecuali waktu proses kneading, waktu proses menguli roti yang membuatkan Thermomix ni macam bread maker, dia akan bergegar juga sebab dia menggunakan kelajuan yang sangat tinggi. Okay? Kelajuan yang sangat tinggi. Jadi bila proses kneading tak lama pun, dalam 2 minit hingga 5 minit macam tu. So kita duduk sebelah dia, jaga. Sebab dia akan bergerak sikit. Okay, jadi kita monitor lah. Okay, pastikan juga Thermomix kita, ada masa Thermomix memerlukan wifi. Okay, bila dia memerlukan wifi, ada 2 masa sahaja. Yang pertama, waktu kita nak update software, macam saya sebut sebelum ni, Thermomix ni bijak, dia akan sentiasa ada update, sama ada interface dia punya update ataupun function punya update. Okay, berapa jarak antara ini dengan belakang? About 1 meter lah kebiasaannya. Tapi cukup untuk pengudaraan daripada belakang ni untuk keluar juga. Okay, at least sejengkal atau lebih pada sejengkal. Okay. Okay, untuk wifi tadi, untuk update software, itu tak ada bayar, tiada bayaran untuk update software. Untuk semua yang mungkin dah sudah maklum, hanya Cookido sahaja kita perlu ada yearly subscription. Untuk 6 bulan pertama, boleh guna hotspot, boleh. 6 bulan pertama free, dan kemudian kita perlu subscribe lah kalau kita berminat untuk subscribe, sebab dalam Cookido ni ada lebih 70k resepi, jadi tak rugi sebenarnya untuk kita subscribe. Tapi katakanlah bulan ke-7 kita tak nak sambung subscribe, is okay. Tiba-tiba bulan ke-10 kita nak sambung subscribe, yes boleh, kita boleh teruskan. Okay, tak ada masalah. Dia tak semestinya kena continuous. Okay. Dan yang kedua, bila kita perlukan wifi adalah bila kita nak synckan phone kita dengan Thermomix. Okay, kita boleh akses Cookido melalui telefon. Apa sahaja yang kita save resepi dekat telefon kita akan synchronize dengan Thermomix kita bila Thermomix kita connect dengan wifi. Okay, katakan Thermomix kita tak connect dengan wifi, pagi tadi baru je kita ada save 2 resepi atau 3 resepi, tapi bila kita on Thermomix, kita tak on wifi. Jadi apa sahaja latest resepi yang kita baru save takkan ada dalam Thermomix kita. Okay? Ada. Apa sahaja yang kita dah save remain selagi kita subscribe Cookido. Selagi kita subscribe Cookido, apa yang kita save akan ada. Okay? Kecuali kalau kita buat factory reset. Dia akan reset semua apa yang kita save. Okay? Dan best di Thermomix ni, apa yang kita save akan ada dalam ni, dan juga apa yang kita baru lepas masak, recently cook, akan duduk simpan dalam ni juga. Macam handphone kita recently call kan. Masih boleh masak tak kalau tak on wifi? Yes, boleh. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak masak manual kita boleh akses. Kalau kita masak dalam Cookido, apa yang kita dah save
dah sync ataupun apa yang kita baru lepas masak semalam kemarin, kita boleh terus akses tanpa wifi. Boleh. Tak ada masalah. Dia tak perlukan wifi untuk kita memasak. Dia hanya dua je. Software update dengan kita nak synckan maklumat terbaru, menu baru, kita nak save yang kita dah save dalam phone, nak sync dengan Thermomix, itu saja perlukan wifi. Okay? Waranti apa kita cerita nanti tunggu kejap. Tapi video tu masuk dalam waranti. Dan katakanlah kita tak akses internet selama 30 hari. Kita masih lagi dalam subscribe ke video, tapi contohnya kita ada masalah wifi. Selama 30 hari kita tak connect wifi, apa sahaja maklumat yang kita simpan masih ada lagi. Okay? Tapi after that dia akan hilang lah sebab kita tak connect dia. Okay? Macam mana nak save? Ada kat kalau dekat handphone, kalau kita buka satu resepi, nanti dia akan tulis cook today dengan add. Okay, kalau you nak masak sekarang, you terus tekan cook today, dia akan terus duduk dalam ni dekat bahagian my week. Okay, itu kalau kita nak masak terus. Katakan kita nak simpan, kita nak buat folder sendiri, kita tekan add. Bila kita tekan perkataan add dekat phone tu, nanti dia akan keluar bahagian folder untuk kita create. Kita boleh buat folder chicken ke, nasi goreng ke, ataupun ice cream ke, and then kita create folder tu, resepi tu akan masuk dalam folder yang kita create. And then bila kita buka Thermomix, pergi dekat bahagian 3 line ni, kita boleh cari dekat my recipe. Dekat my recipe tu ada bookmarks, created collection, save collection. Okay, apa yang kita dah create folder tu, dia akan duduk dalam created collection. Bila kita tekan created collection adalah macam saya buat Caribbean, breakfast, buns, cake, kita bahagikan ikut kategori yang kita nak lah, kita pulang lah nak rename apa. Dan juga dalam Cookido, kita boleh save by collection. Okay, contohnya, buku The Basic Cookbook ni, dia ada dalam Cookido. Kita boleh search The Basic Cookbook. Okay, bila kita save buku ni dalam Cookido, dalam kita punya Cookido, dia akan masuk dalam bahagian save collection. Adalah, kalau dalam collection yang kita nak, contohnya kita nak masakan Asia, ada collection around Asia all in one. Kalau kita nak search dalam Cookido, kita boleh filterkan. Kita nak cari collection Asian food je. Okay, kita boleh filterkan collection. Collection tu dia akan bagi senarai buku-buku, e-book lah, e-book yang dalam Cookido. Then kita boleh save lah. Okay. Next tentang usage dia. Okay, macam saya cakapkan tadi letakkan bowl dalam keadaan yang straight lah ke atas. Jangan hit dia punya ni, base dia. And then pastikan bila kita memasak, bila kita memasak, kita nak masak secara 2 menu berturut-turut. Okay, bila contohnya kita nak masak sambal, lepas tu kita nak masak lagi sayur selepas tu. Kita tak perlu cuci pun keseluruhan. Kita pre-clean je. Kita pre-clean, gunakan pre-cleaning mode. Lepas tu, lepas kita cuci, kita buang air dia dan kita sekadar bilas. Dengan span kalau macam tak puas hati kan, ada bau lah kan, kita lalukan span yang bersabun and then bilas. Katakan ada air meleleh tepi ni, lapkan dan pastikan 5 pins bawah ni always kering. Okay? And then boleh continue terus memasak. Alright? And kalau kita dah habis memasak, contohnya dah habislah semua menu, kita dah pre-clean, kita cuci dalam, kita cabut terus semua. Kita cabut semua base dia, mixing knife dia semua. Okay? And then kita boleh toastkan. Biarkan mixing knife ni dan ataupun semua aksesori terendam dalam air lah semalaman. Okay? Not suggested untuk buat macam tu. Kalau kita lepas cuci semua, nak toast macam kita cuci pinggan mangkuk, boleh. Sidaikan je dia, sidaikan je dia. Ataupun kita nak lap terus pun boleh. Tapi kalau saya jenis sidaikan, biarkan dia semalaman. Malas nak lap. InsyaAllah tak ada apa-apa masalah. Okay? Semua aksesori boleh dicuci. Okay, kalau base plate ni, hanya lap dengan kain basah je lah. Tak perlu lap dengan kain bersabun. Lap dengan kain basah ataupun tisu. Boleh lap screen dia dan sebagainya. Kalau lap dengan kain yang bersabun, boleh buat kita punya stikernya lah. Peel off. Okay? Kalau katakanlah waktu kita tengah masak, tiba-tiba air tumpah dekat skrin, ambil terus tisu atau kain, lap terus. Okay, jangan biarkan air lama-lama lah dekat skrin ni. Okay, ada apa-apa persoalan yang tak dijawab? Okay, next saya akan teruskan.
Untuk memasak dalam Thermomix ada 3 cara lah. Okay, yang pertama kita boleh masak melalui Cookido, by reference dengan Cookido. Okay, kalau kita masak menggunakan Cookido, kita hanya baca arahan sahaja. Okay, contohnya kita masak ayam masak merah. Just follow je lah instruction. By tekan start cooking, baca instruction and tekan next je. Okay, katakan penimbang ni, bila kita masak, penimbang ni bila kita angkat klik, penimbang ni dia akan lari. Scale ni akan lari. Dia akan jadi negatif something sebab kita dah angkat lid ni. Jadi kita tekan tab untuk reset. Setiap kali kita nak masukkan bahan baru, kita tekan tab. Okay, tab ni sebagai reset kita punya scale. Okay. Sophie kok sangat ada lupa ni. Ni apa lagi tentang Cookido? Macam saya dah explain tadi lah, kita boleh save resipi dan sebagainya, boleh search. Katakan ada masalah tak jumpa lah resipi Asian, kita kena filterkan lah bahagian Asian ataupun Malaysia untuk resipi bahagian sini untuk mudah kita jumpa. Dan juga yang menariknya, kita boleh juga search dalam Cookido ikut portion makanan. Portion contohnya 2 orang makan, 3 orang makan. Okay. Next is kita boleh masak secara manual menggunakan function yang ada. Kalau kita swipe left, ada a few function kat sini. Okay. Dan latest update software Thermomix ni, kita siap boleh arrange lagi icon yang kita biasa guna. Dan kita boleh hide apa yang kita jarang guna. Macam saya kat sini, saya dah hide kan. Saya jarang guna adalah blending mode, fermentation dengan sous vide. Yang kita jarang guna, kita hide kan sebab macam kita nak jadikan kemas. So dia jadi satu page je, kita tak payah nak scroll. Okay. Dan kalau kita nak arrange icon pun, kita boleh tekan 3 dot atas ni, belah kanan ni, dekat bahagian tepi button search tu. Kita tekan edit view. Dan kita tekan icon function yang kita nak edit. Kita boleh tekan arrow dekat bawah belah kiri ni, tekan arrow dia untuk arrange lah. Okay, itu saya bagi tahu sejenis lah. Boleh explore sendirilah macam mana nak edit kedudukan fungsi ni. Okay, jadi macam skill tadi, skill ni sangat sensitif. Katakan ada kipas angin dekat dapur yang terlalu kuat, dia akan mengganggu accuracy sensor penimbang lah. Jadi boleh perlahan dengan kipas ataupun tutup sekejap untuk bila kita nak menimbang. Macam contohnya ada habuk ke bawah ni dekat tabletop ni yang buat dia sengit ke apa ke pun boleh ganggu scale lah. Jadi pastikan ruang sentiasa bersih lah. Okay. Dan yang menariknya, waktu kita tengah masak, kita boleh menimbang. Contohnya kita masak, dia stir guna spoon speed atau speed 1 yang less than speed 4, kita boleh menimbang. Kita tanggal di measuring cup, kita put bowl apa-apa bekas, kita timbang. Kita buka penimbang, boleh menimbang. Maksudnya waktu kita memasak, kita boleh tekan button home, kita boleh cari scale dan kita timbang. Tapi masakan yang less than speed 4 je lah. Sebab dia tidak mengganggu pergerakan sensor penimbang ni. Okay. Next is function dough. Function dough ni, katakan kita nak buat roti secara manual, kita tekan je, lepas kita dah timbang bahan, kita masukkan je dough, tekan je button dough, kita set. Biasanya maksimum kalau roti biasa kita kneading dalam 5 minutes je. Yes, auto off after 15 minutes. Bijak lah Thermomix ni. Dia boleh auto off 15 minutes tanpa apa-apa pekerjaan, dia auto off. Tapi kalau kita nak off sendiri pun boleh, kita tekan je knob ni a few second, dia akan terpadam. Okay, jadi macam kneading mode tadi, kita setkan 5 minit and then kita pusing je. Dia tak ada speed. Dia automatic, memang satu jenis speed je. Dia akan pusing ke kiri dan ke kanan, anti-clockwise dengan clockwise. Okay, itu untuk kneading mode. Next is function turbo. Turbo ni adalah kelajuan paling tinggi. Kelajuan paling tinggi dalam Thermomix. Okay, dalam 10,700 RPM. Okay, kelajuan Thermomix turbo ni, bila kita tekan di function turbo, locking angin automatic tertutup. Sebab apa? Dia adalah safety measure. Okay, dia akan terus tertutup dan dia akan keluar once. Dia sebenarnya turbo ni bermula daripada 0.5 second. Okay, 0.5 second, 1 second, 2 second. Itu 3 speed yang kita boleh adjust dalam turbo. Bergantunglah
untuk kegunaan apa-apa sahaja boleh. Kebiasaannya orang perah lemonade, limau kasturi ataupun nak pulverize sugar, jadikan texture powder untuk sugar menggunakan turbo ni lah. Okay, jadi turbo ni pun boleh guna juga untuk chopping bawang. Okay, terpulang nak guna speed 8 ke, turbo ke. Okay, tapi maksimum speed 2 saja. Okay, after kita dah habis gunakan function turbo, kalau dalam cookie do, we have to tekan next untuk locking arm ni terbuka. Kalau kita guna secara manual, tekan button home. Okay, then baru locking arm ni terbuka. Okay, dia akan makan masa a few seconds sebab safety manager dia. Okay, sebab dia blade dah berpusing dalam keadaan sangat laju waktu tu. Jadi dia berhati-hatilah tempoh masa dia nak buka. Okay, next is pre-clean mode. Okay, pre-clean mode ni sekarang ni kita boleh pilih 4 jenis. Yang pertama dough, yang kedua universal, yang ketiga fat of caramel, yang keempat brownie. Okay, bila kita menguli dough, apa sahaja melibatkan tepung, contohnya buat pancakes ke, buat crepe ke, benda yang melibatkan tepung, kita gunakan dough. Sebab pre-clean dough ni dia tidak menggunakan heat yang boleh memasakkan tepung kita. Okay, aku makan. Minta apa? Dia makan. Okay, jadi kita gunakan dough mode ni, bukan dough mode, pre-clean, bahagian dough ni bila kita gunakan tepung. Okay. Yang kedua universal. Apa sahaja masakan yang kita masak, lauk pauk, kita guna universal sahaja. Okay. Yang ketiga fat of caramel, kalau kita baking, kita bake butter untuk buat icing ataupun kita buat pergi makan roti kau. Okay, kalau kita buat caramel sauce, apa semua benda yang melibatkan high staging sugar, kita gunakan fat of caramel. So dia akan menggunakan heat yang tinggi untuk mencairkan lemak-lemak tu. Okay, yang seterusnya adalah brownie. Biasanya digunakan bila kita buat masak guna high temperature mode, masak udang ataupun masak daging yang akan buatkan ada stain dekat base ni, so dia akan mencairkan benda tu. Okay, jadi tak adalah istilah kita nak menyental periuk ke apa ke, tak ada. InsyaAllah mudah je. Lepas kita dah pre-clean, kita hanya boleh sental-sental manja je. Okay, dan pastikan jangan gunakan burus dawai yang kasar yang kita selalu sental buntut periuk tu, jangan. Okay, cukup sekadar kita kalau macam susah nak kuah pun kita boleh gunakan soda bikarbonat ataupun lemon. Okay, sekejap Okay, ada siapa-siapa ada soalan nak tanya tak sementara? Okay, jadi macam itulah. Gunakan sponge yang ada hijau belakang itu, yang jenis memang untuk sental yang biasa, yang mild je. Kalau nak guna brush pun, brush gigi pun just enough juga untuk berus celah-celah ni, ataupun brush yang straw, stainless steel. Okay, biasanya makanan yang tersekat biasanya akan ada dekat celah-celah blade ni. Okay, nak blade tahan lama, pastikan tiada celah-celah dekat celah-celah antara yang pisau ni dengan yang, sebab dia ada rongga tau dia punya bawah ni. Okay, jadi kita ambil brush yang stainless steel straw tu, kita brushkan dekat sengat-sengat dia. Okay, dan juga kalau macam dah kotor sangat, biasanya kalau kita masak benda macam teh tarik, benda-benda tu dia akan buatkan kita punya bowl akan colour hitam tau. So kalau tu kita separkan dia, kita buatkan soda bikarbonat paste. Campur soda bikarbonat ataupun baking soda, campur dengan air, jadikan dia bentuk paste. Biarkan dia dalam about 10 to 15 minutes and then kita brush, hilang, insyaAllah. Cantik berkilat nanti kita punya bowl. Okay, dan juga kita punya lid, kuning macam ni, jangan panik. Biasanya memang kita akan masak kunyit, yang melibatkan kunyit akan jadi macam ni. Jemur je dekat matahari almost 2 hours, insyaAllah hilang. Okay. Next function is egg boiler. Egg boiler ni pun function yang baru. Saya baru beli Thermomix, tak ada lagi. And then ada update, kita update, ada egg boiler. Egg boiler ni macam mana digunakan? Kita masukkan air, ikut instruction dia. Setiap function yang kita tekan, dia akan keluar instruction. Kita follow je instruction. Okay, kita masukkan air and then kita letakkan telur dekat celah-celah blade ni lah. Okay. Dan waktu kita gunakan egg boiler mode, blade takkan berpusing. Okay, so telur kita tak hancur. Okay, kita boleh pilih
Egg boiler mode yang mana kita boleh pilih soft, medium hard sampai hard. Pulanglah kita nak tekstur telur yang macam mana. Okay, nak kopitiam style ataupun nak nasi lemak style yang nak hard, boleh, pilih je. Okay, next function is kettle mode. Kettle mode ni kita gunakan untuk masak air panas saja, bukan untuk masak air gula ke, air teh ke, tak. Okay, mereka khas kettle mode ni untuk masak air masak sahaja. Okay, kita boleh setkan suhu yang kita nak, suhu air 37 darjah hingga 100 darjah Celsius. Kita tak perlu set masa, kita masukkan je air, bijak ni Thermomix ni, bila once dah reach suhu dia, dia akan stop. Okay, itu penggunaan kettle mode. Dan juga sama juga dengan warm up. Kalau perasan, warm up ni adalah function macam kita microwave lah. Kita nak preheat lauk ataupun kita nak preheat baby food ke, kita guna warm up. Warm up ni pun sama macam kettle mode, kita boleh set suhu, tapi kita boleh set speed juga. Daripada speed spoon hingga speed 2. Okay, untuk preheat, untuk warm up ni kita boleh gunakan daripada 37 darjah Celsius sampai 90 darjah Celsius sahaja. Sebab apa 90? Tak sampai 100. Sebab kita nak warm up. Kita bukan nak memasak, kita bukan nak boiling, kita nak preheat. Okay, itu function untuk warm up. Next is thicken. Thicken mode ni ada untuk memekatkan kuah. Biasanya kalau kita masak guna cookie dough, function ni akan terus masuk automatik gunakan thicken mode. Tapi kalau kita masak secara manual, thicken mode ni bila kita tekan, kita boleh setkan suhu berapa kita nak. Speed pun ada jenis satu je. Masa pun dia bergantung kepada bijak Thermomix ni, dia boleh sense bahan tu berapa banyak and how nak thicken the ingredients dalam tu lah. Okay, ini boleh refer lah. Dasar ni kita guna cookie dough dulu lah untuk mahirkan penggunaan thicken mode ni dulu. Okay, next is slow cook. Slow cook ni macam kita pakai slow cooker lah. Periuk slow cooker, masak chicken broth ke, masak sup tulang ke, selamat untuk dibiarkan semalaman. Maksudnya sebelum kita tidur, kita letakkan bahan and then esok pagi kita bangun, dia siap masak. Okay, kita boleh biarkan, tak ada masalah. Okay, dia selamat. Kita boleh setkan slow cook ni daripada 1 hour to 8 hours. Okay, dan juga suhu kita boleh set lah. Macam biasalah, 37 darjah sampai 98 darjah Celsius. Okay, itu untuk slow cook. Dan next is fermentation mode. Fermentation mode biasanya nak buat tapai ke, nak buat cheese ke, nak buat yogurt ke. Kalau cheese dengan yogurt boleh refer cookie dough. Dalam cookie dough ada function tersebut. Kita just follow je instruction. And then sous vide, kalau macam yang pernah dengar, yang biasa makan ke hotel 5 bintang contohnya, ini function untuk anda makan steak dengan sedap lah di rumah. Okay, kalau macam ada yang tak pernah dengar macam mana nak kaedah sous vide ni, type je dalam cookie dough, ada banyak sangat resepi dalam cookie dough yang akan ajar macam mana nak cara masak menggunakan function sous vide ni. Okay, itu adalah function-function yang ada dalam Thermomix kalau kita nak access secara manual lah. Okay, next, cara ketiga memasak gunakan Thermomix adalah fully manual lah. Contohnya, kita gunakan 3 bulatan dekat page depan ni. Kita setkan masa sendiri, kita setkan suhu sendiri, kita setkan speed sendiri. Okay, for general cooking, biasanya kita guna temperature up to 100. Okay, benda-benda yang general kita nak masak. Kalau macam santan pun, kita recommend not more than 98 degrees. Sebab bila 100 degrees, dia dah mula boiling. Okay, jadi kalau kita nak masak apa yang bersantan, 90 to 98 degrees only. Okay, untuk kita menumis, keringat dan kepala, menumis 120 darjah sahaja, not more than that. Okay, kita guna always use 120 degrees untuk menumis. Okay, untuk steaming, untuk kita steamkan, guna steamer, guna varoma dish ni, kita akan gunakan suhu varoma. Okay, dan juga pastikan liquid yang mencukupi lah bila kita gunakan varoma ni, 500 gram air untuk 30 minit. Lepas 30 minit, kita kena stopkan. Kalau memang kita set lah 30 minit, dah stop. Kalau kita nak continue kukus lagi, kita tambahkan air 250 gram untuk setiap 15 minit. Jadi bila kita mengukus secara manual,
kita kena letak 30 minutes and then add on air, kita set 15 minutes, kita stop, kita tambah lagi air. Ini biasanya bila kita nak mengukus kuih lah. Ada kuih-kuih yang akan makan masa lama. Tapi kalau dalam cookie dough, apam contohnya, dia akan terus letak air yang banyak dan dia akan boilingkan air dulu and then baru kita mula steam. Kalau nak belajar menggunakan steaming ataupun varoma ni, guna cookie dough dulu untuk yang awal penggunaan Thermomix ni. Okay, varoma punya suhu ni juga. Okay, varoma ni, benda ni nama dia varoma juga. Okay, varoma ni is come from the wording vapor plus aroma. So, mencipta nama baru jadi varoma lah, vapor plus aroma. Okay, dalam bahagian suhu pun ada suhu varoma. Okay, varoma ni adalah suhu yang paling tinggi dalam Thermomix. Selepas 120 darjah, dia adalah suhu varoma. Suhu varoma range dia adalah 120 degree hingga 140 degree. Okay, jadi suhu yang tinggi tu, kalau nak guna dalam masakan boleh untuk reduce liquid. Contohnya kita masak sambal. Sambal kita berair. Okay, apa yang kita boleh buat nak keringkan, kita set suhu varoma. Mula-mula kita boleh set 2 minit atau 3 minit maksimum. Okay, dan kita boleh cabut measuring cup, letak basket. Lepas tu kita set lah spoon ke, bergantunglah speed apa yang nak digunakan. 2 to 3 minutes. Lepas tu kalau kita tengok masih berair, kita tambah lagi. Okay, jangan terus guna 5 minit, jangan terus guna 15 minit. Guna sikit-sikit sebab varoma ni suhu tinggi. Bila apa jadi kalau kita guna varoma tanpa liquid yang cukup, dia akan boleh buat kita punya base bawah ni melt. Okay, jadi itu penggunaan varoma lah. Suhu varoma ni sangat tinggi, jadi kena berhati-hati. Jadi untuk awal-awal, always use cookie dough dulu untuk belajar setting dulu. Okay, guna resepi dalam cookie dough. Okay, kalau kita nak masak manual pun, kita refer kepada resepi card ataupun dalam group punya resepi. Okay, dan kita belajar daripada situlah untuk tetapkan suhu memasak. Okay. Dan kalau kita nak blend masakan dalam keadaan masakan panas, boleh. Dia tak macam blender biasa yang boleh merosakkan mata blade tu bila kita blend benda panas. Kita boleh mula blend bahan daripada speed 6, kita naik sikit-sikit. Okay, bila kita nak blend benda, kita naikkan gradually. Naik sikit sampailah ke speed 10 macam tu. Okay. Alright, satu lagi. Bila kita memasak secara manual, pastikan bila kita masukkan haiwan, ayam ke, ikan ke, daging ke, whatsoever, dan juga sayur, pastikan kita tekan blade, reverse blade. Kalau perasan dekat bulatan bahagian speed, bawah tu dia ada gambar knife ataupun blade, 4 segi tu. 4 penjuru tu. Okay, bila kita tekan, dia akan reverse enable. Okay, always tekan reverse enable bila kita masukkan haiwan ataupun sayur-sayuran. Okay, supaya dia tak terputus. Alright. Okay. Ada apa soalan lagi tak? Dia laju sangat. Okay, kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada page yang terakhir lah untuk booklet ni. Kita cerita pasal warranty. Okay, warranty apa yang cover dan berapa lama warranty? Okay, good news untuk yang beli bulan 6, bulan 7, bulan 8, sehingga bulan 8 sahaja ni akan dapat extend 3 months warranty. Instead of 2 years, you get another 3 months. So, 2 tahun, 3 bulan warranty. Okay? Warranty tu boleh check dekat Club Thermomix. Waktu anda order Thermomix, dia ada tarikh bila expired date warranty tu. Okay? Apa yang cover under warranty? Cookie dough, motor, sistem, apa sahaja yang kita tak boleh touch dengan tangan kita, ianya adalah under warranty. Okay? Kenapa yang kita boleh touch adalah bukan warranty? Sebab itu ada atas kecuaian kita terjatuh, tu kita buat benda yang kita cuai sendiri, dia kemek ke, dia patah ke apa, itu tidak cover lah under warranty. Okay? Itu tentang warranty. Itu sahaja insyaAllah. Ada apa soalan yang tak terjawab? Ada yang nak tanya apa-apa? Okay, alright. Syukur memang speak macam Ferrari sikit hari ni. Okay, sekejap. Let me go through dekat chat. Okay, sementara siapa-siapa ada soalan nak tanya buka ni pun boleh.
Dia kena start memasak, Fi. Baru orang mula tanya banyak lagi. Alright. InsyaAllah slowly nak jawab sikit. Okay, kita nak okay, blade knife heating sauce. Right. So, okay. Satu benda Fi nak share. Yang tadi ada orang tanyakan pasal brush juga. So, this is the brush. Ada. This is thermomix punya lah. Fi tak buka kamera ke, Fi? Dah kan? Okay, I replace mine. Sorry. Okay. So tadi siapa tanya tadi? Sarah kot tanya, ada tak brush yang spesifik untuk bersih blade kan? So this is the brush daripada Thermomix juga. Ada dalam club. Okay. Dua ni RM35. Mana dapat 2 pieces lah. So this one boleh go through the blade. Mana si punya tu? Okay, tak apalah. Dan juga ni depan ni boleh masuk. Tapi ni masih lagi kategori lembut lah. So I want to share with you my punya collection of brush. Yep. Okay. So ni brush yang Fi guna. Ni brush IKEA RM1 lebih tu je kot. Tapi Fi suka dia sebab kat depan dia plastik dia keras. So memang senang nak tanggal. Okay. Kita tanya sikit je. Then this is the brush dekat Mr. DIY. Ada harga dia RM5.9. Dapat 4 set. Dapat set of 4. Ada kecil-kecil pun ada. Okay, this one memang helpful lah. Lepas kita buat spa tu kan. Spa tu yang dengan soda, dengan cuka tu. You just macam masukkan through the bawah blade tu. Sebab bawah blade tu kita kena sentiasa tengok lah. Sebabnya kerak usually accumulated. Dia akan kalau kita tak bersihkan, lama-lama dia makin accumulate. Dia akan berkumpul dan kerak dia lagi tebal. Bila ada kerak, the chances untuk kita masak-masak benda lain, dia akan berkumpul. Dan kat situlah yang boleh jadi burnnya. Okay, so untuk elak burn ataupun unnecessary event, kan, yang unwanted event, jadi kita bersihkan benda tu elok. Okay, adakah selamat? Cuba baca sekejap dia punya soalan. Tak nampak kan? Sekejap, kita tengok soalan. Okay. Nanti sebab pernah guna recipe cookie dough, nasi keras sikit, tak fluffy. Adakah selamat? Letak TMS dekat meja plastik atau kayu. Okay. Meja plastik atau kayu tak ada masalah as long as it's firm. Dia keras dan dia tak bergerak. Firm. Dia teguh. Okay. Sebabnya kalau meja yang macam meja basket sturdy. Kalau meja yang bengkok tu, dia kan kaki dia tak stable. So, bila kita nak menimbang pun actually, Thermomix memang boleh detect dia gerak-gerak gini. So, your scale will be like, kalau kita nak tahu permukaan tu sesuai ke tak nak letak Thermomix, you buka scale. You tengok the scale can macam static at 0 tak? Lama tak? Kalau dia boleh static, kawasan tu firm lah tu. Okay? Alright, apa lagi? Nasi basmati. Okay, nanti Fi cerita. Jadi kita nak masak rice cooking mode tu kan. Nanti Fi cerita pasal beras basmati dalam proses proses rice cooking mode ni. Okay, are you ready? Nak tanya apa-apa lagi tak? Sementara ya, Fi nak tambah tentang masak nasi. Nak tambah jap. Nak tambah. Sila. Okay, untuk masak nasi, ada juga soalan tanya. Pasal masak nasi ni, dia ada 2 cara atau 3 cara untuk masak nasi. Yang pertama, bila kita gunakan rice cooker mode. Oh, tadi tak cerita pasal rice cooker mode Okay, rice cooker mode, sorry Bila masak guna rice cooker mode, we always masak nasi dalam bowl. Okay? Rice cooker mode, always masak nasi dalam bowl. Jangan letak dalam simmering basket and then you letak rice cooker mode. No. Kita hanya masak nasi guna rice cooker mode function, masak nasi dalam bowl. Tak kisahlah berapa gram, maksimum masak beras dalam rice cooker mode dalam bowl 500 gram beras. Okay? Bila kita masak nasi menggunakan simmering basket, kalau basmati maximum is 350 gram beras basmati. Kalau beras biasa up to 400 gram. Bila kita masak nasi guna simmering basket, we use manual setting. Yang biasanya kita akan gunakan varoma 18 minit hingga 30 minit bergantung pada jenis beras. 30 minit tu selalunya brown rice. And then we go to speed 2 to 3. Depends on beras jugalah. Tapi kebiasaannya ada yang guna speed 2, dia akan pakai suhu up to 120 darjah. Yang guna speed 3, dia akan gunakan suhu 100 darjah. Dia
bergantung kepada suhu ada, sebab ada juga customer yang confused. Saya tengok ni suhu sekian, saya tengok ni speed sekian. Sebenarnya benda tu mainkan peranan. Bila suhu you rendah sikit, speed you tinggikan. Bila you punya suhu tinggi, you punya speed turunkan. Okay? Dan juga boleh juga masak nasi ataupun beras pulut dalam varoma dish. Kalau beras pulut boleh masak dalam simmering basket dan juga varoma dish ni lah. Okay? Penggunaan dia sama jugalah, suhu dia varoma bila kita guna kaedah mengukus. Okay, itu saja nak tambah. Baru replace kau dah habis dah. Alright. Okay. So banyak masak nasi ni, kalau siapa-siapa yang baru unbox, it's okay. Try masak slow satu persatu. Okay. Memang banyak cara, and then kalau tak confirm, you just macam tanyalah your advisor and then order support group lah. We are insyaAllah ready untuk menjawab dan membantu. Okay, Ima tanya, ada khidmat servis TMC tak? Ada. Okay, that is the the amazing thing lah, dan Fi suka lah pasal Thermomix ni, sebab kita punya customer service dan technical punya support is very strong. Memang setakat ni pun memang ramai je kan user lama, even yang model-model Thermomix sebelum ni pun Thermomix masih cater. Maksudnya kalau TM31 rosak ke ataupun nak check ke apa benda, TM5 kan model sebelum ni nak pergi hantar, still dia orang akan baiki dan caterkan benda tu. So that's the good thing. Jadi kalau anything kita kata nak check lah kan, ada rasa tak kena, inform your advisor first always. Bagi tahu advisor first. Kalau lah advisor tu inactive ke, try to reach people yang boleh tolong lah, insyaAllah. Kita dan team insyaAllah we will support each other lah. Tapi Thermomix ni dia bukan macam Kowe yang perlukan regularly service. Dia hanya kita hantar servis bila ada masalah. Bila berkeperluan ada reverse pick up, kita tak perlu susah-susah. Kita tak perlu susah hantar. Reverse pick up dia akan charge RM35, dia ambil dekat rumah kita and then dia hantar ke HQ, dari HQ dia hantar ke rumah kita, cost RM35 sahaja. Tapi itu tak termasuk lagi lah apa-apa yang perlu di repair yang luar daripada warranty. Itu cost delivery dan ambil lah, maknanya HQ provide that service. Courier akan datang ambil kat rumah, pergi hantar ke HQ baiki. If anything under warranty, dia orang akan bagi tahulah, dia orang akan diagnose everything. Maksudnya macam dia akan siap tulis report apa masalah kita punya tu kan, ataupun tak ada masalah pun sebenarnya kan. Lepas tu dia akan hantar balik and then hantar depan rumah kita. Yang kita bayar hanyalah penghantaran dan pengambilan tu lah. Kalau nak benda tu is not under warranty dan benda tu kita kata wear and tear ke apa benda, kalau ada service fee ada, dan juga barang yang kita kena tukar because of our fault, yang tu kita bayar lah. Nanti dia akan ada file, dia akan keluarkan invoice ataupun report dia tu. Okay, dia perlu persetujuan kita bayar dan baru dia repair. Itu kaedah dia. Dia akan diagnose dulu, macam doktor lah kot, diagnose dulu, bagi tahu dulu apa problem. Kalau kita setuju nak teruskan untuk buat, and then dia akan buat. So maknanya kita setuju untuk bayar lah. Untuk kalau kita perlu bayar, kalau benda tu under warranty, tak perlu. Okay. So anything lagi? Mungkin laju. Okay. Kita kata unboxing ni, dia memang 1 jam always tak cukup untuk cerita semua benda. So nasihat Fi untuk semua-semua, kita kata go step by step, slowly by slowly. Untuk siapa-siapa yang baru dapat lah, janganlah kata dapat ni semua benda nak buat terus kan dalam masa 2 minggu ni kan. Tak, go slow by slow. That is why we recommend untuk go to perfection in 7 days first kan. Dalam tu dia macam basic-basic, tapi semua mostly insyaAllah sedap. Dan lepas pada tu kita boleh follow cookie do within 2 weeks, sebab kita nak main dengan dia punya screen, nak main dengan dia punya function semua benda tu kan. And lepas pada tu nak try manual, refer dulu resepi-resepi orang, baru then kita pergi ke manual kita. Tu step Fi recommend untuk new user lah. Kalau rasa memang confident lah untuk buat terus manual resepi sendiri, do expect some kita kata some failure ataupun tak jadi ke, tak berapa kena ke, tak apa. Give your time, give yourself and the Thermomix a time untuk kita kenal each other dan untuk kita kenal proses dia tu. InsyaAllah once kita dapat grab dia punya faham function, proses, speed
temperature semua-semua tu. You nak masak apa? InsyaAllah boleh. Alright. Ada siapa tanya, deciding lada kering macam mana Swifter? Apa nama? Syu ada buat video on that. Nanti Syu boleh share balik. Okay? It's Apa tu? Video apa tu? Video disik cili. Masya Allah. Disik cili kacang ke 10 second je. 5 second. Ala dah tanya pasal cili. Asal-asal dah tanya pasal cili, nak cakap cili ni ada banyak jenis. Macam saya pun dah biasa disik cili. Sebenarnya saya berniaga cili, disik cili, seedless cili kering. Dululah. Sekarang dia pencet sekejap. Okey, cuma nak cerita, cili ni ada beberapa jenis. Kalau tengok dalam video saya buat, dia 10 second, speed 6.5, reverse blade. Always reverse blade kalau tak jadi cili flakes lah cili anda. Okay, tapi itu adalah untuk cili kering yang biasa, yang dia tak terlalu crispy atau tak terlalu kering. Ada jenis cili kering yang dia kering sangat. Bila kita patahkan, bila kita kepak, dia macam patah terus. Okay, jenis crispy tu, dia 5 second speed, 5 is enough. Sekejap saja dah kurangkan speed. Okay, dia bergantung kepada jenis cili. Kita test saja dulu. Guna tangan kita. Kalau dia macam very crispy, kita lesskan masa, kita lesskan speed. Jangan guna blade. Kena guna reverse blade. Jangan guna manual blade lah. Kalau tak memang jadi chili flakes lah. Alright. So itulah, nak buat chili flake boleh, nak buat chili serbuk sendiri pun boleh. It's all possible dengan Thermomix. Ada orang tanya macam mana nak tengok manual recipe. Okay, manual recipe ni is macam recipe card yang orang share kan. Yang KLM share. Ada banyak collection yang dah pernah keluar. Even HQ pun ada share kan. Nanti boleh tanya your advisor also nak dapatkan the collection of manual recipe tu. Nak tanya, bila tengah masak, boleh ke kita stopkan function masak sebab kita kena keluar kata? Boleh Kak Salvia, always boleh. Kalau lah kita kata kita masak, okay, let's see. Okay, Fi nak tunjuk Nampak screen tu? InsyaAllah ada recording. Kita boleh paskan. Oh, ada orang tanya. Oh, okay. Okay, so this is Kak Salvia. Contoh Fi kata, Fi buat ni kan, 22 saat. Fi pun start speed 3. Kan? So kata, terlupa lah. You just, nampak tak? Tekan dia benda ni, dia akan stop. Okay, ataupun kita kata, dia start kan. Lupa lah. You boleh kosongkan balik dan dia akan stop. See? Sebab ingat, kita punya speed ni adalah kita punya Swiss. Once kita pusing, dia lock, dia gerak. Nampak? So, cara nak stopkan dia memang sama ada kat sini ataupun tekan ni. Bila emergency, just tekan dia akan stop immediately. Tekan the knob ni. Alright? Okay. Ataupun katakanlah macam terlupa nak letak garam lah atau terlupa nak letak gula lah. Kadang-kadang kita tak perlu pun stopkan. Kita just buka je measuring cup. And then anything yang boleh melalui hole ni, kita just letak saja. Okay? Katakan kita nak letak bawang ke apa waktu nak chopping, stopkan lah kalau nak chopping kan. Kita stopkan and then we just buka measuring cup. Apa saja yang boleh melalui hole ni, yang muat, maksudnya itulah saiz yang boleh di chopping atau blend melalui Thermomix. Okay, itu saja. Okay, Kak Ibah tanya screen tu boleh kena air tak? Boleh, minyak pun boleh. Dia memang dah ada layer of protection kan. Tapi kita memang nak sentiasa ada satu kain yang kering kan, yang memang kita khaskan untuk dia. Lap je sekali. Sebab kalau lah air ke menitik-menitik kan, kita nak slide ni, air tu dia dah ada dekat atas ni. So dia akan ganggu smooth tu, kelancaran tu kan. Bila ada air kat sini, dia detect lah ada benda orang tekan dah kat sini. So, kita kena clean up, baru kita boleh slide dengan smooth. Okay? Kadang-kadang ada juga case kan, kata, kita punya screen tak ni lah, tak lancar lah. You just first ambil kain, lap bagi dia licin dulu, baru you test. Sebab mostly yang kering-kering tu pun mengganggu dia punya smooth tu. Okay? Tak ada masalah pun. Alright. Dan unboxing kena cabut tau, dia punya screen protector yang plastik tu dah tadi Okay, Assalamualaikum nak tanya, kalau nak masak nasi goreng, guna butterfly whisk bila dah masuk nasi? Speed dan suhu guna reverse plate atau biasa? Okay, kalau untuk buat nasi goreng, guna nasi tu, try tengok nasi goreng kampung. Guna cookie dough. Dia akan tunjuklah dia guidance tu. Nanti rasanya dia letak butterfly dulu, lepas tu dia letak
nasi. Dia guna reverse blade ke? Sebab dah lama tak tu. Nanti kita boleh tengok balik. Tak ingat lah. Dia sebab dah lama sangat tak masak nasi. Guna RC mode selalu. Okay, 5 pin bawah ni, yes boleh kena air. Bila cuci boleh je kena air. Tapi pastikan bila nak guna keringkan. Lap dengan kain. Okay, always all parts yang bahagian luar ni kita keringkan bila kita nak guna masak. Letakkan dekat base plate ni. Itu sahaja yang perlu kita kena ingat. Okay, tapi kalau bahagian dalam masak, tak ada masalah. Kita boleh continue masak. Bergantunglah kalau kita nak pulverize benda ataupun nak blend benda jadi kering, jadi texture powder, tak bolehlah bowl basah, kena keringkan. Tapi kalau macam kita daripada masak sambal, and then kita nak masak sayur, kita just nak chopping the bawang and masukkan sayur, tak apa. Dalam bowl basah pun tak ada masalah. Dia still boleh chopping bawang apa semua. Okay, nasi impek, kalau nasi goreng guna butterfly tu, dia mainly juga because of extra liquid. So, kena careful, okay? Nasi goreng tu. Nanti kita tengok. Dan macam mana nak dapat rekod? Nanti, tanyakan siapa your advisor. We pass to you insyaAllah. Alright, so ready Saya nak masak guna cookie dough. Guna rice cooking mode. Okay, rice cooking mode ni antara mode yang sangat best. Kerja. Rice cooking mode antara benda yang sangat best lah dalam Thermomix ni. So boleh explore macam-macam. Kerja. Dia tengok. Dia ada gangguan ni. Cepat, tepi sikit. Okay, so kat mana nak cari? Ni kita punya apa nama? Resepi. You just type dekat search tu chicken mushroom. Dia akan keluar list. Dia macam Google lah kan, dia macam Google. So kita boleh tengok kat sini. So ini yang Fi nak buat hari ni. Dalam cookie dough belum ada banyak resepi yang guna rice cooking mode. Sebab rice cooking mode ni dia datang selepas pada 6 bulan Fi beli. Maknanya baru lagi lah. It's very new. Sebab tu resepi tak berapa banyak. Tapi insyaAllah Fi percaya memang akan ada lagi banyak lah masuk nanti. So dia macam Shu cakap tadi, rice cooking mode kita masak nasi dalam bowl. So the capacity will be larger lah, lagi besar. Dia paling-paling 500 gram beras basmati dapat full. Berapa orang makan, 10 adults tu makan kenyang boleh bertambah. Fi kalau masak 500 gram tu untuk 3 family is enough. Kan, cukup sangat. Kalau family Fi makan rice cooking mode 2 kali makan, 2 kali setengah, 2 kali makan berat tau. Bukan makan ringan-ringan, 2 kali makan berat. Dan ada lebih sikit. Okay? So, boleh Ada siapa-siapa nak follow ke Fi masak? Okay, sebenarnya one pot rice meal ni macam dia cakap, dia memang tak berapa banyak. Tapi sebenarnya dia banyak juga. Kalau rajin search dalam cookie dough, tulis dia one pot rice. Kebanyakan one pot rice ni dia masakkan nasi Cina. Chinese. Tapi kita boleh olah guna resepi Melayu. Tak ada masalah. Claypot dia tu boleh. Alright? Dan juga kita dah banyak dah pun rakan advisor kita share kan, nasi daging, nasi goreng, nasi minyak, nasi apa-apa nasi bernama, nasi savory, okay, savory rice, nasi minyak, nasi lemak, kita banyak guna ni lah bagi Fi function dia like this. Alright, so we're gonna start cooking. Kalau lah dekat cookie dough ni nak tengok dia punya kita kata apa bahan dia, nak baca dulu. Kat sini kat tengah ni, kat tengah ada lambang anak panah ke bawah, so you can scroll down. Dia siap boleh bagi tahu difficulty, prep time, total time, serving size. Okay, so this is the ingredient. Kita pun baca tengok, okay, macam barang semua ada ni. Okay, bolehlah nak start tengok. Okay, nampak je barang dia panjang, tapi sebenarnya semua yang memang dah ada kat rumah. Kecuali saya punya daun bawang tak ada, tak apa, kita tukar dengan dill nanti. So preparation boleh bacalah. Baca sekaligus, baca sekali. Bagi Fi suka gitu. Baca supaya kita dapat the idea macam mana dia bergerak kan. Dia punya flow. Okay, nampak macam senang. Alright, ada 6 steps sahaja. Very easy, then we can go start cooking. Okay, dia kata place a bowl. Place a bowl ni macam, okay, bila place a bowl, letak something atas dia. Okay, dia ni je lah. Kan, tak apalah kat dia ni. Letak bowl atas mixing bowl lid. Okay, so next, dia suruh timbang ayam kan. Sebab Fi dah buat tadi kat sini. Dalam berapa? Dalam 600 kan. Tapi Fi nak buat sikit. Dia buat half the ayam actually. Okay, maknanya satu whole leg aku dah dapat dalam 400 actually. Dalam 400. Sebab Fi nak letak sausage dia lagi. I don't want to be macam penuh sangat.
Okay, dah menitik. Lap. Next. Okay, dia suruh light soy sauce ni letak kat atas ni tau. Sebab dia nak perap ayam ni. Tapi Fi dah perap semua. Light soy sauce, oyster sauce, dark soy sauce. Semua dia akan tunjuk dalam gram. Bila kalau dia tunjuk dalam gram, dia automatic dah buka penimbang untuk kita. We just need to tell and then tuang. So, no need extra bekas kan? Nampak? So, white pepper powder dah letak. Sesame oil dah letak. Mix and set aside. Maknanya letak tepi lah. Okay, this is kita kata marinated chicken kita. Letak tepi. Masa mula-mula kan macam kita blur. Kalau first time buat satu-satu resipi, kita rasa oh tak apa, ikut je dulu. Lepas tu, untuk second, third, lepas tu kita dah faham dah apa step dia tu buat. Okay, place 3 garlic clove dalam ni. Mana garlic clove ni? Okay, this is my tadi wrap. Sebab barang-barang, kalau Fi ajar anak Fi pun, barang tu baca and then letak semua kat tepi. Senang kan? Kalau you are a casual people pun macam dah biasa dah pun, letak barang merata pun boleh lagi pergi ambil. Okay? So, 3 garlic clove. Next, 200 fresh ginger. Oh, tak apalah. Ginger ada satu lagi sikit. Nanti selalu ada orang tanya, kalau kita letak bahan terlebih ke ataupun tak nak letak macam mana tu? Kena juga. Boleh. Itulah kita kata your self adjustment kan maksudnya. Sendiri adjust. Tapi you macam tahulah apa barang tu dia effect banyak tak? Kalau macam kek macam tu, better not lah. Kalau kek you have to macam, kalau Fifi akan check dulu dia sugar and dia tepung semua tu. Kadang-kadang resipi cookie dough ni dia orang putih punya. Orang putih dia memang gula dia boleh tahan tinggi sebab dia orang punya dessert makan dengan kopi yang tak ada gula langsung. So dia memang makan manis yang tu. So kopi dia pahit. Okay, so boleh kata measuring cup. So anything ingredient yang you nak omit, you boleh omit, tak ada masalah. Cuma you kena expect the taste, the texture will be slightly different lah kalau untuk masakan general ni. So tengok, kalau cookie dough dia dah setkan kita 5 minutes speed 6. Siap dia bagi tahu lagi turn speed selector to speed 6. So we can go just to speed 6. Okay, go next. Dia akan bunyi, tekan je. Okay, so kadang-kadang let me bagi tahu share. Kadang-kadang kita akan nampak orang akan guna spatula selain daripada spatula Thermomix. Okay, kalau tak ada nak guna spatula Thermomix silakan. Kalau nak guna spatula silikon yang lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila guna spatula yang selain daripada spatula Thermomix, dia guna bila Thermomix dah stop. Faham? Maksudnya kan dah tak bergerak, kita nak tolong dia just tolak ke bawah. Yang ni boleh guna. Okay? Kalaulah Thermomix tu tengah bergerak, tengah masak-masak kan, blade tengah bergerak, never. Jangan guna spatula lain. Guna spatula ni. Sebab spatula ni, Shu ada cerita tak tadi? Ada, lupa nak cerita. Demo sikit. Yes, spatula ni kalau kan nak masak bihun goreng, guna spatula ni tau. Nak masak ice cream tu kan, yang kita nak have the pergerakan sedikit sebanyak, nak stir tu, use this one. Because dia punya design memang takkan tembus the lubang. Dia takkan jatuh. Kalau kita terlepas pun dia takkan jatuh dan tak kena blade. Okay? So blade benda ni, dia punya panjang ni memang takkan reach the blade. Very nice. Okay? So ingat, kalau nak guna silikon nak guna spatula lain, guna time berhenti sahaja. Okay? Sebab ni memang cinta hati sebelum Thermomix pun lagi. Okay? Okay. Salted fish 20 gram, just put in. Tak apalah, tak cukup sikit. 20 cooking oil. Fi buat garlic oil. Fi memang suka garlic. This is my garlic oil. Nampak tak? Ada garlic kat bawah. Buat dengan garlic tu chop dengan ni. Goreng atas dapur sekejap. Alright, 20. Next, insert measuring cup. This is now. Next. Okay, dia setting 5 minutes. This is how I learn. Okay, Fi pun belajar banyak daripada cookie dough. Memang seriously, memang banyak belajar daripada cookie dough. Maknanya masa menumis berapa yang sesuai, suhu berapa yang sesuai. So 5 minute 120 speed tu. This is untuk menumis bawang.
So kalau nak masak nasi yang rice cooking yang benda lain, this is the time. Macam kita kata time dan setting dan state yang sesuai. Alright. Bila masa pakai spatula, bila masa nak pakai spatula tu masa masak semalam buat mi tak pakai alih-alih sayur setiap. Masa pakai mi goreng bihun ke, kalaulah kita nampak kan, kalau mi, lepas kita masuk mi, memang kita akan pakai reverse spoon. Bila reverse spoon, dia tak terpercik kuat. Sebab tu we don't really need this measuring cup. Okay? Sebab Fi, measuring cup ni, Fi guna berdasarkan keperluan juga. Okay? Bila kita dah faham, kalau speed 3, 4, 5 ke atas, dia punya merecik tu kuat. So then, maksudnya kalau kita nak blending kan, kita akan guna penutup. Okay, kalau nak gaul tepung ke tepung nak terbang sekejap, kita guna penutup. Tapi once tepung dah well mixed, kita boleh buka. Sebab tu orang boleh ambil gambar dough kan, yang tengah berpusing tu sebab dia dah tak merecik dah tepung dia. Okay, kalau kata siapa nama, Ibah masak mi tu kan, okay. Mi pun, bila kita dah masuk mi, masuk sotong semua benda tu, kita guna reverse spoon saja. Bila guna reverse spoon, the pergerakan is very slow. Slow sebab tak putus dan dia cuma nak menggaul. That is when kita guna benda ni. Kalaulah mi kita tu banyak, Fi akan buat follow the flow sikit ataupun reverse sikit. For the first 10 to 15 seconds saja. 15 second pertama. Okay? Tolak dia, pusing dia. Untuk kacau gaul. Bila dia dah kacau gaul, insyaAllah dia rata. Okay? Bihun, mi hailam, aiskrim, antara yang guna spatula ni. Kan? Memang ada resepi. Begitu pun yang guna bihun tu, dia akan minta tolong guna benda ni lah. Okay? So sekarang tumis. Ingat Syubo cerita tadi, suhu menumis is 120. 120 ni is macam medium low punya atas dapur. Jadi dia tak ada terlalu panas dan dia hangitkan benda tu lah. So kadang-kadang tengok kalau ada orang share resepi menumis guna buah roma. Tengok carefully lagi. Sekali lagi tengok berapa minit dia buat and then expect. Tengok bahan kita banyak mana juga. Okay? Sebab Warburg memang kita kata HQ memang menetapkan masa menumis is 120. Sebab lama pun dia memang susah nak, kita kata jarang lah nak burn. Okay? Evo kita okay sekejap. Lepas tu, jadi kalau nak guna waroma, you should be extra careful lah sebab waroma ni is higher. Dia higher daripada 120. It's about 120 hingga 140. Dan dia sangat cepat evaporate the liquid. Jadi kalau lah liquid tak cukup, dia akan burn. Dia akan stainkan dekat bawah tu. Dan kalau dia terlalu panas, dia akan meltkan the base kita kat bawah. Okay? So, guna dulu, buat masa sekarang, guna dulu yang ikut dulu, tahan dulu. Pun banyak je episod-episod derhaka tu, tapi derhaka tu lepas dah faham beberapa banyak sikit. Dan bila kita derhaka, we have to expect some changes, some apa-apa. Okay? Kalau berjaya, Alhamdulillah. Alright. Evo kita boleh masak pakai suhu 120 tu ke? Boleh. Sebab kalau ikut broccoli and stir fry tu, stir fry broccoli and carrots tu, dia memang guna suhu 120. Suhu 120 ni dia memang medium lah. Sebab atas dapur, kita tak boleh guna Evo sebab atas dapur dia 300 lebih. The temperature stove kita tu, bila kita buka paling kuat, suhu dia is 300 lebih. Which is dia akan burn the Evo tu kan. Bila thermomix 120 tu suhu dia medium je. So kita kata the smoking point of Evo tak sampai lagi. Baik kan? 59 second. Okay. Lagi satu pasal rice cooking mode. Sentiasa dan setakat ni, Fi memang guna beras basmati. Fi dah pernah cuba guna beras biasa. Dia belum dapat result yang cukup memuaskan hati. Dan ada orang dah pernah guna kita panggil beras biasa, tapi the long hour tu memang lama lah. Sebab dia nak kena rendam lama, nak kena masak setengah jam, rendam lebih setengah jam, masak setengah jam, tunggu pula setengah jam lagi. So untuk masuk nasi siap is 1 jam lebih. Kalau kita in no rush, kita tak rush lagi mana-mana, nak guna beras biasa, boleh, silakan. Maknanya kita kata boleh lah kan. Beras mati cepat lagi lapar. Kena makan benda lain banyak dulu. Okay?
Lepas tu apa nama tadi? Soalan goreng ikan bilis tentang goreng ikan bilis, goreng kacang, goreng bawang, gunakan high temperature mode dalam cookie dough sahaja boleh. Kita takkan boleh masak secara manual. Sebab high temperature mode ni suhu dia dalam 160 degree. 60 ke Okay? atas, yes. Search high temperature dalam cookie dough, then you akan jumpa dengan ikan bilis crispy, bawang goreng crispy. Search dalam cookie dough. Itu adalah collection terbaru lah. Okay, yes. Nanti kita sharekan the collection of high temperature punya Asian tu. Yes. Ada. Search high temperature, jumpa. InsyaAllah. Dia memang ada satu set, ada buku collection tu. Okay, tadi dah panas. 5 dried shiitake. Fi tak dried, Fi ambil yang fresh lah sebab sama je. Dried pun dia rendam balik juga. Dan Fi suka masukkan the cili kering. Sebab resipi dia tak ada cili kering. Biasalah kita ni geng pedas sikit. Masukkan 100 Chinese sausage. This is sausage tongmo. Cambodian sausage. Almost the same. So Fi nak masukkan. So dia nak satu tapi dia nak dua tapi Fi letak satu je. Reserve chicken. This is the reserve chicken. Masukkan. Next lagi. Insert measuring cup. So sekarang is nak memasak 5 minit 120 reverse spoon. Nampak tak kita belajar? Betul tak? Bila kita dah masuk benda-benda yang lembut, ayam, sausage, sayur kan, dia terus setting reverse spoon. So kalau kita masak manual, that is how kita belajar. Okay, kita nak masak sayur gaya kita lah kan. So setting, reverse spoon. Set reverse dulu, spoon. Shu tunjuk tak tadi macam mana nak cari reverse? Ada. Tekan button bawah. Tekan simbol. Okay. So, nampak ni temperature. Sekarang temperature kat tengah ni perasan tak? Nampak tak nombor 120? Nampak kan? Atas daripada 120 dia ada satu nombor kecil. Sekarang is 110. 110 tu is the current temperature. Current. Suhu semasa kat dalam. Dia belum reach lagi 120. Nampak? Maksudnya termometer kita memang ada built-in termometer kat dalam desktop kan. That is why kita kata dia sangat sesuai untuk macam geng-geng culinary kan. Culinary dia memang precise on the temperature, sebabnya temperature tu akan define benda tu masak dengan elok ke tak, atau overcook ke atau undercook. Okay, so thermomix bagi kita peluang untuk explore the culinary punya expertise. Okay, sekejap nak tak ada air. Okay, lepas tu pun dia lagi. Suhu pula speed pun kita boleh control. Even kita kata ada 22 speed. Sebab apa? Starting from spoon, pergi 0.5, pergi 1, 1.5, 2. Okay, banyak speed. Dan speed tu bergantung kepada apa kita nak guna. Kan? Kalau macam sekarang ni kita nak kacau je. Spoon ni dia macam senduk. Macam senduk kan. Gilek je kan. 40 rotation per minit. Okay, kalau nak laju sikit kan, nak masak sambal kan. Sambal kan kita macam kena kacau-kacau selalu kan. Go to speed 2 or 3 kan. Nak kacau dia, nak mix well dia, speed 2, speed 3. Kalau nak whip, nak pukul telur, pukul butter, speed 4. Speed 4. Okay, guna whipping yang macam guna butterfly tadi Shu cerita tu kan. Bila dah pergi 5, 6, 7, dia dah laju. Dia dah mula blending. Nampak? Dia blend. Kalau kita guna yang blade kat depan tu, dia blend. Dia blend kasar lagi. Masih lagi kasar. Kita akan dapat texture macam kalau bawang tu masih lagi nampak lah ukur bawang tu. Sebab kan bawang-bawang yang macam sambal penyet. Tu texture dia. Untuk speed 5, 6 tu. Kalau nak halus, 8, 9, 10. Then you go halus. Okay? Beres? Yeah. Apa yang Fi sebut tadi tu, semuanya ada dalam buku The Basic Cookbook ni lah. Page 19. You can baca balik. Nanti apa Fi sebut hari tu, lupa lah. Cerita je dalam buku The Basic Cookbook. Ada. Basic Cookbook tu memang banyak benda best kat dalam tu. Alright, lupa. Sambil-sambil tu nak basuh beras. This is the beras yang Fi dah timbang. Fi memang suka timbang terus dalam dia and then basuh and then tuang. Sebab it fit well kan. Memang tak jatuh lah.
So sambil tu basuh beras. Okey, kalau beras cakap dalam cookie dough ni ataupun mana-mana resepi dia adalah beras sebelum kita cuci. Okey, measurement beras adalah beras sebelum kita cuci dengan air lah. Jadi timbang siap-siap and then baru cuci. Okey, jangan bila dah cuci baru nak timbang untuk memasak. Okey, dia akan larilah measurement dia. Macam Fi guna tadi semen basket, dia pun boleh jadi sebagai itulah penapis untuk mencuci-cuci lah. Okay, cuci beras dan sebagainya. Even nak cuci ayam, nak sekadar membilas pun boleh juga. Cuci sayur pun boleh juga. Okay, is there any question? Sebut je nak masak nasi apa? Biryani, gam, tak gam, nasi Arab, nasi apa lagi? Tapi nasi banyak sangat nasi. So go and explore, insyaAllah. 45 second. So untuk yang baru dapat, go list down whatever things yang you nak try, kan? And then please untuk awal-awal seek advice. Maksudnya tanyalah dulu, okey tak kalau saya nak buat ni? Okey tak? Sebab some recipe they will need macam certain advice lah kan, untuk hati-hati. Untuk macam okey ni barang dia bagus, ustaznya bau dah start bau tau. Dah start bau dah. This is the first time kan Jepi masak nasi ni dan berdebar juga. First time pun dah setahun guna masih lagi berdebar. Sebab yalah, we never know the result. Tapi tak apalah, okay? Dah siap dah. Sekejap Fi, sudah buat 2-3 kali dah. Oh ya ke? Ya Allah. I just only dalam zaman betul lah Nabi zaman. Use ayam je. Pun sedap. Ingredients je actually macam lauk dia banyak tau. You can reduce juga sebenarnya. Sebab tu we reduce Sebab tahu. Sebab nanti you akan rasa macam makan lauk je berbanding nasi. Kalau jenis yang suka macam makan nasi berbanding lauk, so kurangkan sikit dia punya kuantiti lauk tu. Okay, kalau kita masuk. Ayam tu pun Dan memang banyak. ni memang suka guna air panas. Bukan maksudnya suka. Memang we practice guna air panas untuk rice cooking mode. Sebab kadang-kadang kita takut kita lupa untuk panaskan dia. Nanti nasi kita tak masak. Berarti Tapi dalam resepi cookie dough ni dia memang bagi step untuk dia guna 100 degrees. Okay, untuk peringatan untuk new user ataupun user yang jarang guna rice cooker mode, kalau nak masak secara manual, always use air panas untuk masak nasi. Tapi kalau dalam cookie dough, one pot rice ni biasanya dia akan ada step dia boiling the water dulu dalam 7 minutes. Tapi kalau kita masak secara manual, gunakan air panas terus. Jimat step. Dan juga kalau tak guna air panas apa jadi? Apa jadi? Nasi jelantah kebiasaannya. Kalau nasi jelantah apa nak kena buat? Nasi jelantah. Kalau nasi jelantah apa kena buat? Jangan panik, keluarkan, letak je dalam varoma dish and you sambung steamkan. Sambung kukus. InsyaAllah boleh makan lepas tu. Kukus kejap je, 10 minit you can also dapat cantik balik. How nak kukus, masukkan air dalam bowl and then nasi itu letak dalam varoma dish and then stackkan atas lid. Then start lah varoma, suhu varoma 10 minutes dalam speed 2. Okay lah. And then nasi akan sambung masak dan kembang dan boleh makan. Chinese rice wine tak ada, I nak letak cuka sikit. This one kalau rice wine ni nak omit boleh, nak tambah cuka boleh. Sebab cuka ni dia masam tapi dia akan evaporate. Dia punya dia punya liquid tu. Nak replace lemon juice pun boleh, nak omit pun boleh. Tak masalah. Pun sugar. Right, this is where dia nak panaskan air sekejap. 7 minit boiling 100. Okay, kalau manually, kalau contohnya dia 7 minit 100 kan. Kalau manually maksudnya masak bukan guna cookie dough. Kalau guna rice cooking mode, make sure the beras is suhu temperature, suhu semasa. Kan sekarang 75. Kalau dia naik 85, it's ready untuk masuk beras. Boleh stop the process and then masukkan beras.
Masa ni spoon kan? Boleh tengok. Dia gaya-gaya sizzling. Macam sizzling lah. Nasi sizzling. Nasi klepot lah Syul. Ada nasi klepot. Klepot rice. Okay, is there any question? Diam je semua, faham ke? Atau nak tanya apa-apa, nak unmute pun boleh. Hari ni kita sebenarnya unboxing sebelum ni punya session, dah 2 kali kita buat multi-layer. But time kita ubah lain pula lah untuk masak rice. Kita explore rice cooker mode pula. Kalau ada soalan tentang multi-layer pun boleh tanya kat sini juga, tak ada masalah. Sebab macam boring kan, asyik multi-layer je. Apa nama masakan Kak Fi? Nama masakan dalam cookie dough, dia apa Fi? 1 pot rice meal. 1 pot rice meal. Dia apa? Ataupun nama spesifik dia apa, Vi? Mushroom, apa? Kau baca tajuk, Vi? Chicken, mushroom and Chinese sausage rice. Panjang tapi type chicken and mushroom dia akan keluar lah. Chicken, mushroom and Chinese sausage rice. Chinese sausage tu macam tong mall lah. Apa sausage berdaging tu kan. Ini sebenarnya resepi terbaru dalam buku One Pot apa Vi? Buku tu? Buku yang Fifi One Pot Meal. Dia sebenarnya contohnya dalam cookbook The Malay Kitchen ni. Okay, cookbook ni boleh dibeli. Boleh dibeli dalam Club Thermomix ataupun boleh dapatkan daripada advisor lah. Tanya advisor macam mana nak beli dan sebagainya. 20% daripada resepi yang ada dalam cookbook, biasanya 20% resepi ni ada dalam cookie dough. 20% je lah. Dan jika suka dengan resepi yang ada dalam buku The Malay Kitchen, then you can buy lah. And then macam 1 pot meal tadi tu, apa yang Fi tengah masak ni, ianya adalah salah satu menu dalam buku tu. Contoh kita memang suka jenis 1 pot ni. 1 pot ni apa benda sebenarnya? 1 pot ni maksudnya nak kata dalam satu pot ni, dalam satu periuk ni, you boleh masak satu menu, satu hidangan yang mengenyangkan. Dan tanpa alih-alih bekas. Kat situ chopping, kat situ lah you tumis and all siap. Mi pun boleh, nasi pun boleh, lauk pun boleh. Okay? Nak cerita sikit juga, hari tu Fi dah buat review. Buku yang akan launching masukkan beras. Okay. Ada orang tanya tak ada ikan masin, tak apa, boleh. Okay, so rasa dia kuranglah masin sikit, so tambahlah garam. Macam tu. Okay, apa nama? Okay, tadi siapa tanya kalau 500 beras basmati Kalau 500 beras basmati, air tanya air tu apa? Dia tanya air ke tanya temperature? Baca betul ni. Sekejap, tengok Just nak confirm, kalau beras basmati 500 gram, guna air berapa banyak, suhu dan berapa lama kalau buat manual rice cooker mode. 500 gram beras basmati. Okay. Sekarang Fi dah masuk beras sebab suhu dia tadi dah sampai 95. Fi nak skip that tu, lama sangat. Fi terus masuk beras, suhu dia tengah panas. Dan nampak tak, dia tengah kacaukan semua benda. Kita tak kacaukan. Biasanya kita kat dapur ke kat kita kena kacau rata kan. And apa nama panggil? Sekarang dikacau laju. Sebab tu kita kena expect dan kita sebolehnya guna ayam yang bertulang atau daging bertulang lah pada waktu ni kan, sebab dia kacau dan beras ni pun beras mungkin kalau ada nanti lagi cerita pasal beras. So dia tengah kacau dan dia akan slow kacau dan dia akan stop. Dia akan masak nasi. Okay, so this is the rice cooking mode. Then nak beritahu, even beras basmati pun dia ada banyak jenis beras basmati. Okay, Fi dah try beberapa. Sebelum ni yang Fi try Pusa King, alhamdulillah okay. Sebab beras dia bila basuh pun tak patah. This time Fi try beras basmati Kashmir tau. Ada beli 5 kilo sebab suka juga nak try beras. Ni pun kebetulan husband yang pilih. Dia beras basmati Kashmir ni, even lepas basuh pun dia cepat patah. Dia lembut. Okay? So kalau nak guna untuk rice cooking mode, kita expect dia masak elok, cantik je. Cuma dia akan mushy sikit. Mushy ni macam
atas ni cantik, bawah dia macam apa nama? Lembab dia macam Lembab. Jadi banyak air. Yes. Apa yang Fi buat semalam, Fi masak nasi jagung tu, beras basmati ni Fi keluarkan awal. Maksudnya Fi damping dalam bekas lain. Bekas dalam serving dish dia tu lah. Kalau ikut resepi Fi yang Fi biasa tulis, Fi damping dalam bowl kan? Tahu tak? Tinggal dalam bowl kan? Tapi beras basmati Kashmir tu, Fi kena keluarkan dan damping dekat bekas lain sebab masa kita keluarkan tu, kita nak keluarkan wap-wap yang bawah tu, yang berlebihan kat bawah tu. Sebenarnya kepanasan yang ada tu yang buat dia makin kembang dan mushy tu. Okay, dapat Kalau beras lain, pusa krim, steam pusa, apa lagi nama, nombor dia 1121, yang tu okay. Bila masak, tinggal je dalam ni sekejap 10 minit, nanti beras dia cantik. Okay? So, different beras akan define different result. Dan benda tu kita kena try and error lah. Try and error tu maksudnya, tapi based on the guideline jugalah. Sebab HQ tetapkan guideline. Satu beras, 2 air. Maknanya 500 beras, 1000 air. Macam Fi, 500 beras, Fi kurangkan. Jadi 950 air. Okay? Dan juga, okay. Kalau masak savory ni, bila air tu, dia bukan air saja. Kita kena consider other liquid. Macam tadi kan, yang ni kita masak ayam. Perasan tak? Ada ayam. So, kita kena ingat, ayam pun dia akan keluarkan air. Sebab tu kalau perasan, beras Fi guna 300.5. Air disuruh letak 400.5 sahaja. Which is tak sampai pun. Tak sampai. Dia sepatutnya 700 kan? Dia sepatutnya 300.5 darab 2, 700. Tapi air dia masukkan 400.5 je. Sebab apa? Sebab the liquid already come from the chicken. Okay? Ada air ayam dah ada. Lepas tu dengan sos-sos kita bulat sikit-sikit ni, sikit je pun. Tapi still dia contribute liquid. Okay? So, tu antara benda yang kita kena belajar lah. Belajar tu maksudnya kalau tak confident lagi, ikut je dulu resepi yang orang pernah dah buat. Dan kalau tu tanyalah dulu orang-orang yang pernah buat, okey tak kan. So you can get the expectation lah sikit. Macam parboil basmati pun berbeza. Kalau parboil sebab dia dah steamkan dulu. Jadi kebiasaannya kalau saya masak parboil basmati, kalau dia guna resepi nasi goreng Cina dia, dia suggest 550 gram of water. But I will reduce, kalau guna parboil basmati, kita kurangkan dalam 50 gram air. Okay? Anything, you guna parboil basmati, you kurangkan dalam 50 gram air. Sebab nanti beras tu akan jadi lebih lembik. Dia akan jadi lebih lembik kalau more water. Jadi any recipe, you guna parboil basmati, you reduce 50 gram kalau masak secara manual. Tapi dalam Cookido, ada juga bila disebut parboil basmati, you use parboil basmati terus and air tu sukatan tu memang dah ngam lah untuk parboil basmati tu. Okay? Okay, nak kena cerita juga. Siapa-siapa yang sebelum ni kan orang jual paste nasi Arab ke apa kan? Kan dia sekali dengan beras, lepas tu dia bagi instruction tu kan? So, that instruction actually is not applicable lah untuk Thermomix sebabnya Thermomix punya ratio air memang seperti mana yang kita sebut lah. Sebab Fi pernah ada customer ataupun rakan user yang macam Fi, kenapa dia punya air berlebihan lah something like that. Fi tanya dia ukur tak air tu sebab dia orang kan pakai cawan, pakai something like that kan. So, benda tu lari. Jadi, kita fahamkan dulu betul-betul nasib dan ratio air, formula air guna rice cooking mode ni. And then next tu apa saja yang kita nak buat savory rice, insyaAllah. Jadi mudah. Okay? Lagi? Ada lagi soalan? Nak tanya pasal benda lain ke? Selain daripada masak nasi pun boleh. Ada tanya pasal ni nak kupas bawang. Okay, nak cerita. Dalam Thermomix, nak kupas bawang, ada 2 cara tau sebenarnya. Satu, kalau macam kita tengok dalam broccoli, carrot, stir fry, dalam resepi Cookido, dia akan kupas bawang sekali dengan chop secara kasar, garlic lah. Kita buat 5 second, speed 5, reverse. So dia akan kupaskan garlic. Dia serendah seulas. Sampailah berbiji-biji. Boleh dikupas. Okay, itu untuk kalau kita nak terus masak, bukan untuk kita simpan garlic yang dah dikupas. Tapi kalau kita nak kupas dia sebiji-sebiji, yang recommended untuk
dikupas dalam Thermomix. Kita letak air dalam 1000 gram. And then we can put 300 hingga 400 gram bawang merah, shallot. Potongkan atas dengan bawah dia. Sebenarnya saya ada buat video juga dalam YouTube. Potong atas dengan bawah punya bahagian. Okay? Bawang merah tu. Okay, sekejap. Kalau nak kupas, kita kena kupas asing-asing. Mula dengan bawang merah. Nak serentak pun boleh. Tapi kebiasaannya, shallot, bawang merah dengan garlic ni, dia berbeza timing dia. Sebab garlic ni dia macam degil sikit. Okay? Kalau shallot ni, kita potong bentuk dia atas dengan bawah. And then baru kita masukkan dalam air. Kita boleh guna speed 30 second to 50 second. Gantung kepada kuantiti. Okay? And then kita guna speed 3. Okay? Dan guna juga reverse blade. Tapi macam kita pernah berbincang, reverse blade ataupun tak reverse, blade biasa dia takkan menghancurkan bawang tu pun sebab speed 3 tak terlalu tinggi. Okay? Kalau kita nak kupas garlic sahaja, kita kena potong juga bahagian atas dia. Potong bahagian atas dia yang keras tu, and then baru masukkan air dalam 1000 gram ataupun cukup menenggelamkan bawang, and then guna setting yang sama, 30 second hingga 50 second, speed 3. Itu biasanya yang kita apply lah untuk kupas bawang. Okay? Tapi kalau macam personally, Syara suka terus buat segar. Kalau kena garlic tu terus nak masak, sebelum nak masak, masukkan, cuci garlic tu, and then chopping, then peel off sekali. 5 second, speed 5, reverse. Always buat reverse blade. Kalau tak memang boleh terkoyak-koyak jugalah kulit tu. Okay? Alright. So apa cerita lagi? Okay, kalau pasal nak mencuci tu pun belajar dan kita kata rutinkan lah. Sebab kalau kita nak Thermomix kita tahan lama and then well functioning, macam kita jaga kereta kita lah kan. Kereta cantik macam mana pun, hebat macam mana pun, kalau kita tak jaga dengan elok, bersepah, bertuber ni, berlah juga kan hasil dia kan. So, Fi nak beritahu, this is my Thermomix berumur setahun kot. Yang ni. Itu tak sampai setahun. Yang the other one ni, yang ni setahun lebih. Dan masih lagi begitulah rupa dia. Nampak tak? Well lagi. Blade dia pun masih lagi blade dia sebab Fi selalu guna. Memang Fi nak pergi check dekat nanti one day insya-Allah. Dengan nak pergi servis dia lah sebab dia dah dekat nak 2 tahun dah. So kalau kita tengok macam okay, ada keperluan untuk servis sebab Fi memang kita kata heavy user ni hari-hari lah. Masuk guna 2-3 kali macam-macam. Fi mencuba range, kita kata daripada buat nasi, buat air, buat segala. So benda tu kita kata dia juga mempengaruhi ketahanan lah. So setakat ni dia masih lagi tahan. Cuma blade saja kita ada nampak sebab selalu guna kan. Okay. So apa lagi? Kalau untuk yang baru, give your time lah kita kata. Belajar slowly macam kita masuk survey dia. Okay? Survey tu bila kita tengok kan, kita tengok pada penggunaan lah. Okay? Ada orang tu kan jalan dalam KL je, dalam 5 km, 10 km. So the heavy usage tu tak sangat kan. Tak heavy sangat dia guna. So mungkinlah kita nampak kereta macam baru lagi. Kalau guna betul-betul kan, buat gala, buat tu, buat ni. Mungkinlah kita kata kerja keras lah sikit dia punya blade dan semua tu. Tapi insyaAllah setakat ni Fi guna dah nak masuk 2 tahun lah, setahun 15 tahun setengah. Dia masih lagi kita kata berkhidmat dengan sangat baik. Tunggu banyak terlepas sebab tak apa Hijriah, nanti kita share kita panggil the recording. Okay, so apa lagi nak cerita? Ada record insyaAllah. Apa lagi? Okay. Satu benda Fi nak bagi tahu juga, siapa-siapa yang dah ada, make use of it. Make use tu maknanya guna sepenuhnya. Hari-hari gunalah something sebab Thermomix ni dia akan sentiasa ada benda yang dia boleh tolong kita. So it's up to us je nak guna dia tak kan. Tak buat jam, masak nasi. Tak masak nasi, buat air. Tak buat air, buat rempah pula. So banyak. Macam mana nak masak telur separuh masak? Saya pernah guna muka paling rendah tapi still white deep keras. Sebabnya egg boiler tu
dia depend kepada saiz telur juga. Dan most probably Fi fikir telur dekat belah US sana besar-besar. So the setting tu, macam Fi pun pernah try, bila kita nak soft boil, Fi nak medium, dia akan jadi hard. Kalau nak soft, nak medium soft tu, dia boleh jadi medium hard. Okay? Dan yang tu kita expect sebab the size of the telur pun sama, maksudnya mempengaruhi. Ialah telur yang kecil dia lagi cepat masak berbanding telur besar. Dan juga kuantiti telur pun mempengaruhi. Bila kita letak telur banyak, so the heat distributed tu kepada telur biji tu banyak-banyak lah kan. Kalau kita setakat letak 4, jadi semua heat pergi dekat 4 biji. Sebab tu 4 biji tu cepat masak berbanding dengan 6. If you want telur separuh masak yang cantik tu, you better go for ni telur kopitiam tu, tak telur ni guna yang manual punya method. Ada kopitiam dalam Perfection in 7 Days, letak telur tu dalam basket, kita rebuskan dia, maksudnya air cover the telur, and then dalam masa 12 minit suhu 80 cantik. 80 kita akan dapat putih telur dia tu lembut, kuning telur dia tu macam firm pula gitu. You can try. Memang telur kopitiam yang nak buat letak atas roti pitak yang gegar-gegar. Itulah. Masak nasi. Telur goyang lah, Pi. Telur goyang. Mula-mula macam menyesal juga beli, jangan. Sebab tak pandai guna. Tak apa. Kita semua pernah lalu perasaan tu. No worries. Kak Iba? Sebab kita semua pernah lalu lah that perasaan tu. Tapi maksudnya Fi memang bagi peluang kat diri sendiri untuk explore. And then try to find the macam resipi yang buat kita spark. Maksudnya macam bila jadi, try 2-3 kali. And then buat yang lain pula. Fi kalau resipi Fi tak jadi, I stop sekejap dekat situ. Fi cuba untuk tak nak peristiwa tak menjadi tu mempengaruhi kita sangat kan. Sebab sebenarnya mungkin part tak jadi tu sebab kita ada miss something. Ada benda lagi yang kita tak tahu, ada benda lagi yang kita tersilap sana sini. Sebab orang lain boleh buat jadi, kenapa kita belum? Sebab mungkin kita ada tersilap kat mana-mana. So give ourselves a pause. Sekejap, okay, buatlah benda lain dulu. Buat jam ke, buat benda-benda yang senang-senang yang buat kita happy kan, and then go again. Macam tu je. Fi, maknanya kata-kata setahun setengah tu bukanlah daripada awal sampai sekarang tu mengguna Thermomix tu happy je. Maksudnya macam semua jadi. Tak, banyak je episod tak jadilah, tak apa nak masak lah, apa benda-benda kan. Hancur pernah kata ayam. Pernah kot. Mungkin sebab ayam. Lupa dah. Sampai lupa dah kan. Kita semua pernah tak pandai drive kereta. Betul. Pernah ada lesson L. Lepas tu baru P. Lepas tu boleh rempik. Macam tu. Alright, so sama je. Thermomix pun sama. So, setiap achievement kecil-kecil kita celebrate. Okay? Kalau yang tak jadi, it's okay. It's always a room to learn and improve. Kan? Dan kita ramai kawan-kawan yang boleh teman. Hari tu spaghetti terpotong habis. Sebab apa? Sebab pergi tak pusing blade. Maksudnya tak reverse blade. Tak reverse the blade. Ataupun kita kata you pergi laju. Lebih daripada 10. Kan? Tengok. Experience. Sebab kita pun pernah lalu. Ya ke? Tak ingat lah. Tapi that is the experience lah. Macam. Sebab tu bila we are in a group, anything we share, it will benefit others. Anything we ask sebenarnya pun akan memberi impact pada orang lain kan, supaya orang lain pun boleh belajar. So there is nothing wrong in sharing. There is always tak apa soalan, apa pun soalan macam boleh ke tanya? Boleh, sentiasa boleh. Ini dengan kawan-kawan, insya-Allah ada masa kita jawab dan insya-Allah akan ada sentiasa orang sambut that soalan. Even lah soalan kata, kenapa nanti orang lain semua dah pandai-pandai. No, kita semua sama. Sebab kita macam, kita semua pernah lalu. Kita semua happy je belaka kan. Sama lah makaroni jadi tepung balik. Jadi pasta, paste makaroni kan. Tak apa kan. Ifa, yes. Jangan takut. Tanya soalan. Oma sedia untuk jawab. Sikit lagi nak masak. Wah. Sambil masak ni sebenarnya nasi ni boleh tinggal kat mana-mana. Tapi sebab nak kena teman kan. Macam mana kadar penggunaan elektrik kalau masak guna Thermomix daily? Setakat ni fee setahun setengah. Tukang bayar elektrik fee memang mengesahkan dia bukan naik sebab Thermomix. Dia naik sebab work from home dan juga budak-budak PDPR kuat pakai aircon. Dan juga kalaulah kita kuat meroti,
that's kenaikan datang from roti. Sebab Thermomix ni dia punya motor is frictionless, dia tak ada heat produce from the friction motor, and then dia punya masa yang sekejap-sekejap, so dia punya heating tu is very precise, dia tak boleh shoot pergi 100, 200, 300. Yang 200, 300 tu yang makan banyak apa nama benda tu, elektrik. Dan kita ada kan para pegawai TMB sebagai advisor pun ada, pegawai TMB dan juga husband of our advisor juga, dia memang mengesahkan memang tak ada kenaikan dengan apa nama elektrik lah, kenaikan elektrik tu dengan bil. Nak buat boba bulat-bulat mungkin that boba tu saya rasa ni lebih masa kot kan, dia tepung bil boba. Support group sangat membantu. Yes. Tak apa. Kalau you tak jadi pun, we are happy to celebrate tak jadi tu. Okay? Sebab kita macam mengenang cerita lama kan. Okay. Lepas sama saya tak guna pressure cooker. Yes. Bil elektrik turun. Sebab pressure cooker memang banyak guna elektrik. Okay. Sebab dia nak naikkan that pressure tu, dia memang perlu heat yang tinggi. Sebab tu dia pressure cooker banyak elektrik. Okay. Tapi tak guna oven naik sikit. Yes, oven memang oven kan dia memang heating element dia kuat kan. Best bila try menu Turki, Jerman yang best makin semangat. Boleh menu negara lain pun just try. The bibimbap Korea sedap. The apa nama buat international apa lagi. Hari tu kita pernah buat international week tau from kita punya group. Russia ada, US ada. Sebab selama ni kita macam, yelah, Fi kan suka tengok cerita-cerita MasterChef dulu. Duduk bayang segangan chef je lah boleh buat kan. Teringin, nama kenal semua tapi tak boleh nak buat. Tapi, bila ada Thermomix, you just search, tengok dia punya bahan, actually bahan dia tu memang around us je. Boleh dapat dan boleh buat kan. Sangat senang. Okay? Semangat, insyaAllah. Kalau tak jadi tu tak apa. Kapur je kat kita orang, baik kita ni balik. Sebab, yelah, kita pun ada je rakan-rakan yang macam okay, down sekejap, tak apa. Kita bagi dia rest sekejap and then datang balik. Okay? Kalau geng-geng yang buat pace, kalau geng-geng yang takut berat nak naik tu, boleh. Banyak je cara. Thermomix ni dia gadget dan dia tolong bantu kita dan kita yang decide nak masak guna apa dengan dia. Nak masak apa guna dia. Macam tu. Betul ke rating Cookido really true? Dia rating ni pun kita kata is a tukang yang bagi rate tu pun is subjektif. Terpulang pada tukang bagi rate. Mungkin dia tak suka masin. Lepas tu tiba-tiba resipi Cookido tu termasin sikit. Dia pun bagi 3. Kalau macam Fi ni, Fi suka masin. Kalau Fi dia sedapnya resipi ni. Fi pun bagi 5. Okay? Rating dekat Cookido is helpful. Dia bolehlah jadi guideline. Tapi dia bukan absolute. Kan? Maksudnya macam, kata rating 5 tapi tak jadi, tak sedap pun. Mungkin dia tak kena dengan selera kita. Okay? Macam Fi tengok dari refer je lah. Kadang-kadang rating yang 3 star pun Fi buat je. Dan jadi je. Okay, Alhamdulillah kan. Dan mungkin juga orang yang contoh orang yang rating 5 orang. 3 orang yang rating, maknanya 3 orang 3. Yang 2 orang lagi rating berapa 2 ke macam tu. So ratingnya jadi rendah lah. Sebab orang yang tukang rate tu tak ramai. Alright. Ada resipi-resipi paste tak? Ada. Kalau yang dalam Cookido banyak resipi paste yang international lah. Kita kata yang Malaysia belum lagi lah kot. Yang Thai ada. Thai green curry paste. Red curry paste ada. Indian curry paste ada. Ginger garlic paste. Yang tu ada. Starting from that paste, tom yum paste ke apa-apa macam Thai green curry paste. Starting from that paste, we can make, kita boleh convert kita punya paste. Follow je lah kan, gaya sama. Dan Fi rasa dah boleh start dah kot. Macam Fi ada share ada paste ikan bakar kan, paste ikan bakar. So daripada situ lah boleh buat paste benda lain. Mungkin rakan user kita pula yang bakal menjadi penyumbang resipi paste lepas ni. Okay. Kalau nak jadikan jintan kasar jintan manis kepada serbuk, guna mod turbo, berapa temperature and masa? Okay. Kalau nak guna rempahkan, kan, rempah kasar nak pergi rempah halus. Rempah it will take more than 2 seconds. Dia akan ambil dalam masa 30 saat hingga 1 minit atau 2 minit untuk jadikan dia halus. So tak sesuai guna turbo. Turbo ni dia guna up to 2 seconds sahaja.
0.5 second, 1 second and 2 second. So, kalau kita nak haluskan something, dia mesti lebih daripada masa tu kan, kita guna manually. So, kita boleh buat kat luar 1 minit ke 30 saat. Speed 8, Fie akan naik macam ni. 7, 8, 9, 10. Sebab masa dia kan lama, so Fie akan start daripada 7, 8, 9, 10. Macam tu. Alright kan Fi, sebenarnya untuk grinding herbs ataupun spice ni, we can search in Cookido juga sebenarnya. Just search grinding ada atau contoh. milling ataupun spice, herbs. Untuk steaming, chopping, sebenarnya benda-benda general ni dalam Cookido dia bukan sahaja ada resepi untuk masakan. Dia juga ada untuk hack-hack ni lah, untuk chopping, untuk grinding, untuk milling. You kena rajin explore. Betul. Tulis je keyword, insyaAllah memang akan keluar. Dia ada koleksi khas video. untuk grinding, koleksi khas untuk steaming. Sebab Nanti Syara cuba video Syara. Syara Cuba suka video kan. Okay, cari chopping kan. Macam mince meat. Ada. Ground yes, ada. Ada kan? Juga ni grated cheese. Ada satu user kan, dia pun PM kita, dia nampak kat IG story kita, boleh grated cheese Ada setting dia, berapa second, berapa berat. Benda tu Tunggu semua nak ada. explore saja tau. Banyak sangat. Kita pun kuih. dah jadi user, jadi advisor pun banyak lagi benda tak habis explore. Samalah kopi. Yes, sama. Fee kopi 30 saat dah halus dah. I hate. Ya. Cuba type kuih. KUIH. Siapa? Fee boleh tarik dia sekarang je. Dah nak habis dah pun Fee punya ni. Boleh Cuba lah type Fi. akan dapat Button macam-macam home. kuih. Tekan button home lepas tu pergi ke Cookido. Keluar tak? Ke internet hang slow. Biasalah belakang ni. Tadi nak buat kat luar sebenarnya. Hari tu dia punya stable dah. Okey, tapi ni kuih KUAH macam tu. KUIH. Ada 6,000 Riza. 6,000. Kuih ketayar, kuih bingka, kuih bangkit. Yang ni bahasa lain pula. Kuih sagu, kuih sampret, kasui, keria pun dah ada Kuih Keria tu bahasa Portugis. Cuba tekan. Donas de cemol kan. Tapi nanti kalau kena belajar macam mana nak translate pula. Ya, tak apa. Nanti slow-slow kita belajar. Kuih cikui. Ni apam beras. Masya Allah. Dah siap dah punya. Okay, let it stand for 15 minutes. Ni damping lah. Dumping kan. Ejaan tu damping. This is damping process. Let it stand for 15 minutes dalam bekas ni. Tapi nanti Fi nak keluarkan dia sekejap nak tengok. Transfer spurei to serving mix and mix with spatula. Garnish with chopped spring onion and serve warm. Alright. Sambil-sambil sembang, Fi nak keluarkan nak tengok. Supaya you all boleh tengok. Nanti pun Fi boleh damping dalam bekas ni actually. Damping tu apa Fi? Cerita sikit Fi. Damping tu lah. Let it stand in the bowl. Damping. Let it stand in the bowl. Let it Yalah, stand. apa purpose dia Fi? Purpose dia untuk Purpose dia dia, punya purpose heating. dia. Okay, dia punya heating dah stop. Maksudnya dia punya masak tu dah stop, api dah tutup. Tapi wap panas kat dalam tu dia masih lagi proses, dia masih lagi memasak. Dia masih lagi memasakkan ayam dan nasi-nasi kat dalam tu. Sebab itu kita nak letak dia kat dalam dulu bowl 10 hingga 15 minit. Dia akan fully extend dan kita keluarkan beras tu fully masak. Let me show you. It's the hasil, nanti kita keluarkan. Ni kat atas mungkin nampak biji-biji. Kalau macam masak kari ke sambal ke, kita buat juga damping proses ni. About 5 minutes to 10 minutes. Untuk apa? Untuk jadi pecah minyak. Minyak dia naik ke atas. Ada juga soalan. Kenapa saya masak dah pecah minyak pun? Okay, kita buat damping proses ni. Tutup lid. Biarkan 5 minutes to 10 minutes. 5 minutes pun enough dah. So, minyak akan naik ke atas. Bau So, macam kita akan nampak lah Chinese tau. Bau macam restoran Chinese. Ni guna beras Kashmir tu kan. So, sebab tu Fi nak keluarkan awal. Nanti dia akan terus memasak dalam bekas Fi punya bowl ni. Cantik sangat. Okay, this is the first time dan I'm very happy. Woohoo. Ni tolak panas. Nampak? Dia punya wap-wap ni semualah kita kata akan terus memasakkan dia nanti. Keluarkan plate. Ni nampak? Sebab tu beras Kashmir ni bawah dia memang pecah sikit tapi dia okey. Dia masak. Sebab dia lembut. Kalau beras Kashmir ni Fi biarkan lagi, dia akan memang mushy lagi lah.
Sekarang ni Fi nak bebaskan dia punya uap ni sebab dia dah memang totally masak dah. Sedapnya bau, Masya Allah, Masya Allah. Dia macam nasi kicap. Betul. Dan nasi kicap. Nasi Sedap. kicap dan ayam. Sedap. Must try. Try. Even hari tu kan, waktu dia macam tak ada sayur tau. What I do is, kalau kita pakai rice cooker mode, dia total 29 minutes tau. 15 minutes terawal, blade akan berputar. After 15 minutes, blade akan senyap. Dia akan static dan terus proses memasak. Okay, waktu blade stop ni, kita boleh buka measuring cup, masukkan sayur yang kita nak juga. Macam hari tu Syara masukkan brokoli, and then tutup measuring cup. So 15 minutes dia macam steaming the broccoli tau. So nasi kita cukuplah nutrisi, ada sayur juga macam tu. One pot. One pot. So bolehlah hack macam tu. Kalau nak letak sayur, letakkan after 15 Sebab minutes. resipi mode ni dia memang akan ada masa dia stop. Uh-uh. So bawah ni dia bukan stain, dia kicap. Nanti kita tunjuk kan. Kalau kita damping, dia akan keluar lagi senang lah. Ni kicap. Nampak tak? Okay? Kalau kikir dia ni, kicap lah ni. Dia boleh keluar semua. And then sekejap lagi kita letak air je. Untuk dia punya ni. Kicap banyak pula tadi. Marvelous. Stop. Boleh pasang dan isi air sekejap. Sebab dia punya ni ada kat bawah. Boleh naikkan. Nampak menarik tak? Tak. Tadi dah suruh orang pergi breakfast tapi pergi beli breakfast tapi dia tak beli. Mesti dia tunggu ni. Dia makan dah. Ini pun menu express ni. Menu express nak makan. Sebabnya 20 minit tu pun tadi sebenarnya kita dah boleh siap berkemas semua dah. Alright? Nampak? Oh, memang claypot. Macam claypot. Nak naikkan air. Ayam dia pun intact je sebenarnya. Kalau lah guna ayam dada, careful. Ayam dada masuk last. Masuk bila dia dah stop tu. Bukan ayam stop. Maksudnya Fi prefer ayam bertulang lah kalau untuk resipi macam ni, okay? Nampak tak? Ni ayam. Okay lagi. Ataupun potongan tu kena besar kan. Kalau nak pakai jenis isi ayam. Alright. So, that's it. Ni tak ada. Kita pakai dill je. Dill merah, dill. Dill ni petik kat belakang rumah. Tu benda tu ada lagi. Alright. Done. And then kalau sementara nak tunggu makan, boleh tutup. Dia masih lagi mengembang. Alright. Ni kalau beras kashmir lah. Kalau beras biasa tu boleh terus dalam tu. Let me show you. Wow. Kalau pilih brownie. Yes. Kalau pilih yang tadi tu kalau macam ada stain macam tu tadi betul Kak Syida. Pilih brownie. Dah ya? Terima kasih semua for joining today. Pukul